Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Saudara Suci Saudara Burhan, seluruh pimpinan Anida, terutama sekali yang saya hormati Pak Din dan Muslimat dan Saudara sekalian. Pada malam ini insyaAllah kita sama-sama dapat lihat tajuk di hadapan ini, iaitu tentang salah seorang tokoh hadis yang paling kontroversi di zaman ini pada pandangan saya lah. Jadi apa yang kita akan bincangkan ini adalah hasil daripada yang saya kumpulkan. Jadi, tuan-tuan hadir ke sini bukan untuk semata-mata mendengar, saya akan beri laluan. Walaupun semasa saya berbincang ni, tuan-tuan nak angkat tangan nak beri pandangan, tak ada masalah. Sebab kita bukan formal sangat bagi saya lah. Dan semasa soal jawab saya rasa mungkin ada waktu, dan tuan-tuan boleh tanya, dan saya rasa yang datang ni pun ramai boleh jawab soalan, bukan saya seorang. Tuan-tuan boleh tanya, saya nak jawab tu nombor 2. Pertama tentang tajuk ni ialah terpilih. Dan baik, sebelum kita melihat lebih lanjut, kita lihatlah, kita macam ulang balik biar terringkas. Sebelum kita masuk di sini, saya nak ceritakan pengalaman saya dengan nama Albani. Semasa di Jordan, di antara perkara yang baru yang saya temui ialah nama Albani. Sampai ke sana, kita lebih fokus kepada nak belajar dan sebagainya, jumpa dengan senior-senior. Mereka memperkenalkan kita dengan seorang guru hadis. Jadi pertamanya dengan nama, kemudian mulalah dengar banyak pendapat. Ada sini kita yang kata Syekh Albani insya-Allah hebat, ada sini pula kata Albani ni biasa je, ada yang lebih teruk kata Albani tak betul, banyak salah. Jadi macam-macam. Kemudian sampai ke tahap satu ketika saya meragui, boleh juga dikatakan hampir membenci nama Albani. Sebab orang je, bukan sebab kita. Sebab kita tak buka buku dia pun. Sampai ke tahap saya jumpa buku dia, ada beberapa tentang kahwin tu. Saya tengok buku apa ni, buku Syekh Albani. Tengok dalamnya, insya-Allah cacat. Kemudian jumpa pula dengan buku Sifatul Salatin Nabi. Buku ni menarik, saya baca tak dapat berhenti. Kemudian masih lagi terdengar orang kata Albani ni macam-macam. Jadi saya pun buat keputusan pergi cari buku Albani yang lebih panjang lebar. Iaitu saya pergi ke perpustakaan dekat Universiti Al-Bait Jordan tu, dan saya buka buku-buku Albani. Pertama yang mengejutkan saya ialah banyak buku dia. Masa tu saya tak tahu, masuk dalam Dewan Hadis, Fa'ah Ulumul Hadis, Dewan Hadis tu banyak buku dia. Jadi saya buka buku yang pertama saya ambil daripada rak tu ialah buku warna biru tua, silsilah hadis sahih. Saya buka baca. Buka pula yang warna merah pula, iaitu silsilah hadis sahih dan palsu. Dan melihat dalam tu, saya kata Albani cerita habis, dia ceritakan apa dari mana dia ambil, apa siapa yang kata. Jadi saya kata okey lah. Jadi tak adalah satu benda yang kalau kita baca buku dia ringkas, memanglah kita nampak ringkas sangat. Tapi kita baca buku yang tebal, dia mengambil. So persoalan yang sekarang, kalau orang tak puas hati dengan Albani, dia perlu buktikan bahawa Albani salah quote, salah ambil. Itu dia kena buktikan. Atau salah tafsir ke salah itu. Tapi kalau nak kata Albani membawa benda baru, saya rasa tak juga. Dia menyusun. Ini kita akan sampai nanti insyaAllah. Dia menyusun kajian yang telah ada.
dalam bentuk baru, dalam masa orang dahagakan benda ni, dia bawa. Jadi pada saya, kebencian tidak berasas tu lebih kepada orang yang menyangka-nyangka lah. Kita akan tengok sini. Kita taklah memenangkan mana-mana pihak. Walaupun dalam ni sanjungan dan kritikan, sanjungan tu lebih banyak sebab slide dia banyak. Dia tak bermaksud apa-apa tuan-tuan. Slide banyak sebab kita nak cerita, nak hurai. Okey, nama penuh kita go to cepat insyaAllah. Okey, tempat ni juga mereka juga dikenali sebagai Arnaut, orang Albania di tempat ni. Dan bahkan dia sendiri menggelarkan diri dia Arnauti dalam buku yang awal tu. Kelahiran dan berasal keluarga Mesir. Keluarga yang memainkan peranan dibawa berhijrah ke Syria kerana pemimpin Albania telah mula berubah ke arah yang memusuhi orang-orang yang mentaati Allah. Tidak ingat nama dia, pemimpin tu. Dan di Syria dia masuk sekolah biasa, sekolah rendah macam orang lain. Tapi setelah tu dia, sebab ayah dia ni tidak suka kepada pengajian sistem yang ada di situ, maka ayah dia buat jadual sendirilah untuk dia hadis dan sebagainya. Cenderung kepada fiqh sebab ayah dia suka dia jadi seorang yang faqih dalam istilah zaman tu, seorang yang pandai bercakap, memberikan fatwa dalam bidang fiqh, khususnya fiqh Hanafi, mazhab Hanafi. Dan namun dia cenderung kepada ilmu hadis, dan kita tahu bahawa beliau tertarik kepada tulisan Al-Iraqi semasa Al-Iraqi Taqrib Ihya Ulumuddin. Dia ambil, dia salin dan dia buat antara kajian yang awal dia cuba berbina-bina. Ini semua ahli hadis mula macam itulah. Dia ambil kajian orang lain dahulu, kemudian dia majukan diri dia dengan berdasarkan kajian. Dan pekerjaan dia sebelum tu, tak salah saya, dia ada kerja bahagian macam tukang kayu, kemudian dia tukar kepada membaik hijab. Ini menjelang hidup. Dan ramai orang komen di sini bahawa yang berpandangan negatif, dia kata kerja baik hijab dia cakap dengan hadis. Tapi yang positif, kerja itu menjadikan dia lebih teliti, dan dia memberikan, satu lagi, memberikan dia banyak masa, sebab dia tak payah kerja seperti orang lain. Banyak masa. Itu kita tengok kerja jam, kerja berhijab dia relax ke kedai. Dia relax, tak bisa buku. Al-Ghani dia relax dan dia mengkaji. So ada, lepas kita akan pergi pada ciri-ciri muhadis moden yang kita akan simpulkan nanti. Dia perlu meluangkan masa yang banyak. Kalau dia sibuk sangat, dia perlu mengikut kajian orang lain lah. Okey, ini sampai dia meninggal, terlihat dipenjarakan 2 kali. Pertama dalam tempoh sebulan saja, kemudian beberapa bulan, 8 bulan. Dan pertama tu dipenjarakan di tempat yang sama di mana Ibn Taymiyah dipenjarakan, di penjara Syria, di Mas. Dan menjadikan agak pengajar di Universiti Islam Madinah. Mendapat anugerah. So, rasa pada tahun yang sama dia meninggal, ataupun tahun sebelum tu, 99 tahun pertama berhijrah ke Jordan, maksudnya daripada Syria. Wallahualam, ada yang mengatakan dia berhijrah kerana tekanan, dan menyatakan dia berhijrah kerana sebab-sebab lain. Tetapi memang sampai di Jordan pun dia dikenakan sekatan. Sebelum tu dia berhijrah, dia banyak buat lawatan sampai ke negara Eropah pun. Tapi ada masa dia disekat dan meninggal pada 2 Oktober. Ini benda teringkat. Kita nak beritahu dekat mana dia duduk, sebab tuan-tuan saya dah semua makin tahu dah. Dan saya ingat masa dia meninggal tu, saya bercuti dekat Malaysia. Bila balik ke sana naik bas, radio dalam bas, dia beritahu telah meninggal seorang muhadis. Terkejut saya akan bas. Jadi 29 saya ingat, 2 Oktober. Lepas kita bawa balik kepada Malaysia City. Baik, kita akan masuk sebelum tajuk yang utama, kita masuk mukadimah, iaitu karya Albani dalam kajian hadis. Kita nak lihat dengan ringkas dekat lalu bagaimanakah bentuk karya Albani, sejauh mana ia diberikan perhatian oleh para ulama dulu sampai sekarang. Okey.
Dan buku pertama beliau adalah Tahdzirus Sajid. Ini yang saya dapati daripada orang-orang yang menulis tentang Albani, yang menyenaraikan, iaitu tentang orang yang solat di kubur, menjadikan kubur tempat ibadat. Ini rawat ataupun nasihat ataupun kepada ahli yang tarekat yang suka pergi kubur buat ibadat. Jadi ini antara buku yang awal, dan disenaraikan lebih kurang 231 tajuk buku. Buat buku salah sudah tajuk, mungkin satu tajuk pun dah berjilid-jilid. Ini semua sekali lah, dia ada tulis, dia ada semak, dia ada kaji, dia ada komen, ada ceramah dia dibukukan, ada buku dia dibukukan. Maksud buku dia panjang, orang ambil tengah-tengah, keluarkan macam-macam. Jadi ada penulis yang senaraikan, salah seorang Abdullah As-Samrani, salah seorang daripada Saudi, dia cuba senaraikan. Dia dapati 231 tajuk buku yang memang betul-betul buku, tak termasuk saya rasa mungkin satu yang orang buat, tapi benda yang dia buat. Lebih kurang 230 tajuk. Ini terlalu banyak, terlalu banyak. Kita akan lihat nanti. Dan buku yang paling disayangi adalah silsilah, dua silsilah, Sahihah dan Ad-Dhaifah. Dia yang kata semasa dia dapat hadiah daripada Malik Faisal, daripada Al-Ibrah Malik Faisal, dia berucap sikit, dan inilah buku yang dia paling sayang. Sebab buku inilah yang paling orang sebut. Buku ni dan juga buku Irwa' Al-Ghalib selalu orang sebut. Sampai kalau orang yang tak suka dekat dia pun sebut buku tu buku yang paling baik Albani pernah buat. Tak nak cakap apa, panjang lebar Irwa' Al-Ghalib, sampai ke tahap buku dia yang lain dia refer balik, lihat Irwa', dia dah buat. Dan itu dua buku dia yang kata dalam masa ucapan ni, kita ambil daripada laman web dia lah. Dan buku terakhir ini saya dapati dalam maqalat Al-Albani. Kalau sahabat-sahabat boleh betulkan, sebenarnya Al-Albani tidak ada buku khas yang dia sekarang ataupun dia lihat semua buku, dia cuba lihat balik semua buku dia sampai akhir hayat, dia cuba tengok balik. Dan saya ingat yang saya baca dalam maqalat Al-Albani dalam buku ni lah, dia melihat perjalanan sahabat-sahabat boleh bagi maklumat. Sebab ni bukan tujuan saya nak bawa malam ni, tapi sebagai info. Mungkin saya salah. Dari segi buku terakhir, buku yang terakhir dicetak saya tak dapat cari buku apa. Sebab sampai Albani meninggal pun ada buku dia yang telah dicetak baru, keluar baru dan sebagainya, wallahu a'lam. Tetapi buku dia, tuan-tuan kena hati-hati, sebab kadang-kadang disebut ada komen Albani dalam mana-mana buku, sedangkan dia bukan dia buat buku tu, orang lain yang buat. Ini biasa, orang guna nama ulama' ni biasa. Dia akan sebut buku dia tulis bersama dengan komentar daripada Syekh Albani. Jadi buku tu laris, terutama di negara Arab. Orang Arab dia tengok ada nama Albani, dia akan beli. Sedangkan yang sebut nama tu hanyalah penulis tu lah. Dan mungkin komen Albani ada sikit dalam tu. Kalau 4 jilid ada 1 jilid ada komen. Ini berlaku dalam beberapa orang yang mendakwa mereka murid Albani. Tapi buat buku, nak lariskan buku dia, tulis nama dia orang tak kenal. Itu dia lah kat depan tu, bersama ulasan Syekh Albani. Memang ada ulasan tu, mungkin ulasan tu ambil daripada kaset, mungkin ambil daripada buku lain. So sebenarnya buku yang betul-betul dikarang tu ialah yang kita kata 200 lebih tu lah, yang betul-betul baik. Dan telah pun diterjemah dalam tahun-tahun buku-bukunya. So tuan-tuan tak ada masalah, boleh pergi kat pustaka yang ada, boleh dapatkan, boleh lihat. Baik. Dan dari segi siapa yang gunakan buku dia, terlalu ramai, dia tak boleh kata, memang ramai sangat orang mengambil faedah, sama ada dia mengaku ataupun tidak. Itu je. Ada orang yang ambil faedah tapi tak mengaku, tiba-tiba dia buat buku, dia ambil apa yang Albani tulis. Dia tak kata aku telah melihat, menuju kepada buku itu, dia terus buat. Ada orang dia beritahu aku mengambil daripada buku. So ramai sangat. Dan yang mungkin pelik ni adalah sampai ke tahap orang curi komen-komen dia macam tadi. Sebab dia ni boleh dikatakan melakukan perkara yang orang, kita kata dia buat dulu, dia tak ada nak buat, dia buat dulu. So kita terpaksa gunalah dia sikit. Starting kita tu dia dah start dah.
kita lambat. So terpaksa. Bagi yang takabur ataupun yang tak nak tunjuk dia ni ambil, dia tak sebut lah. Al-Albani buat apa dia sebut? Dia pun tulis nama dia. So ini yang berlaku. Di negara Arab ni tuan-tuan yang ramai yang tahu bahasa Arab ni, banyak kes kecurian buku, plagiat. Banyak kes. Dia ambil buku orang, dia tukar tajuk. Dia ambil buku orang, tukar ayat. Ini berlaku banyak sangat. So Al-Albani pernah mengeluh juga bahawa ada orang ambil buku dia. Dan ada juga biasa orang yang tidak mau guna buku dia. Bagi saya orang macam ni kita boleh terima kalau dia betul-betul mampu. Ya, kalau Al-Albani kata satu hadis itu dhaif berdasarkan riwayat, dia tak nak tengok, dia nak buat kerja dia sendiri untuk dapatkan hasil dia. So dia ni orang yang mampu melihat buku-buku yang berkaitan berpengalaman dan sebagainya. So tak ada masalah. Tapi masalahnya ada orang yang tak mau tengok langsung sedangkan dia belum mampu. Ini yang problem. Sebut nama Al-Albani je, tolak. Sebut nama Al-Albani, tolak. Tengok buku Al-Albani tak mau beli. Itu sebab mahal ke? Tak tahu. Kalau dekat Arab tu nak beli silsilah tu banyak mahal juga. Dekat sini ada jual dekat Raja Ulung mahal juga. Baik. Orang moden ni dia guna download ni kadang-kadang. E-book kan. E-book yang disahkan. Macam dalam Al-Albani dia ada laman web dia. Memang betul-betul laman web disahkan. Dia buat section buku elektronik. So tak payah bimbang. Memang dia dah rasmi dah. Dia orang yang jenis tak puas ni, tak puas pegang kertas. Maka dia tak cok kan. Dia tengok e-book, dia tengok kertas juga. Okey, boleh beli di kedai. So saya merumuskan bahawa tidak mungkin orang akan terlepas pandang kecuali orang tu memang tak suka Al-Albani ataupun memang orang tu memang tak belajar hadis. Tapi nama dia seorang student dalam bidang agama Islam. Saya pernah jumpa ada orang yang ambil pengajian Islam, kemudian dapat ijazah. Tanya belajar tak ilmu hadis, belajar. Pernah dengar nama Al-Albani? Tak pernah dengar. So, ini keajaiban lah bagi saya. Saya heran, dia pun heran. Dia heran macam kenapa Al-Albani, kenapa siapa? Nampak. Dia heran, kita pun heran. Walaupun benda tu tak mengherankan bagi orang yang tahu lah. Tapi dia belajar ilmu hadis, dia tahu. Tapi wallahu a'lam, mungkin guru dia tak sebut. Mungkin dia hanya buat assignment yang tak berkaitan untuk menggunakan buku Al-Albani. Wallahu a'lam. Tapi bagi orang yang belajar, dia tak akan terlepas. Walaupun dia tak suka, dia akui wujudnya nama Al-Albani. Dulu saya masa saya tak suka Al-Albani, tapi saya akui ada nama tu. Walaupun saya tak suka, saya tahu. Tapi orang yang tak tahu langsung, tak pernah dengar nama tu, satu benda yang dasar. Terdapat ulama yang mengkritik kembali buku beliau dan ada yang melengkapkannya. So ini normal. Buku Al-Albani, sebab dia buku manusia biasa, dia buku yang tidak akan mencapai tahap sempurna, kita kata. Melainkan dia sendiri yang cakap benda tu. Ada satu majalah temu ramah ada semasa dia hidup, dia kata tak mungkin seorang manusia tulis buku dan dia tak pernah peduli buku tu. Bagaimana seorang penulis buku mencetak buku 10 tahun 20 tahun tak pernah tengok balik, biarkan. Dia rasa pelik. Dan disebut pada majalah tu bahawa dia sentiasa melihat dan mengubah, dan kamu akan temui, dia kata pada majalah tu, kamu akan temui hadis yang saya ubah hukumnya. So dia sendiri declare. So tak heranlah bila ulama Arab dia, kritik dia, lengkapkan dia. Macam Irwa Al-Ghalil, saya pernah sangka lengkap. Rupanya ada orang lengkapkan lagi. Syekh Saleh Al-Syekh daripada Saudi. Kemudian Abdul Aziz Al-Tarifi, lengkapkan lagi. So Ghayatul Maram, takhrij buku Syekh Qardawi Al-Halal Al-Haram, ada orang lengkapkan lagi. Kita jumpa. So cuba. Dan ada buku dalam silsilah hadis yang Al-Albani tak temui rawinya atau tak temui apa, ada orang jumpa kan. Tapi orang-orang ni, orang yang jenis tak busy. Dia bukan jenis nak cari populariti. Dia ni orang yang tahu Al-Albani siapa. So dia kata, kadang saya Al-Albani kata, aku tidak temui riwayat ini, sanad ini. Maka dia cari. Dia kata ada. Dia catatkan. Dan insya-Allah akan datang kita akan temui buku-buku yang keluar, yang melengkapkan bagi orang yang pro Al-Albani, sentuh sikitlah hati dia, terasa sikit. Bagi orang yang tak suka Al-Albani, dia seorang.
Benda tu biasa. Tapi kita yang melihat daripada dua-dua sudut, ini normal, pasti akan berlaku. Baik, kita masih ada dalam karya Albani, jenis-jenis buku okay. Macam kita kata buku dalam fiqh, seperti Sifat Salat Nabi, Ahkamul Janaiz dan sebagainya. Buku berkaitan hadis, biasalah silsilah dan sebagainya. Banyak buku dia berkaitan hadis, tidak semuanya, tapi banyak. Ada juga tahqiq dan takhrij buku lain. Ini satu benda yang telah pun menjadi sunnah para ulama. Dia akan takhrij dan cek balik buku orang lain. Bukan tujuan nak apa-apa, nak berikan maklumat baru. Dan bila dia buat buku seorang tu, penulis buku-buku ni ada banyak reaksi ya. Ada yang terima kasih, ada yang kata biasa, ada yang tak suka dan sebagainya. Buku untuk menjawab kritikan. Okey, bila orang Arab dia kritik dia, lalu dia akan kritik balik. Kadang-kadang dia tak kritik, murid dia kritik balik. Kadang-kadang dia tak buat satu buku khas, dia akan cerita dalam muqaddimah buku-buku dia. Sebab tu benda yang saya paling seronok baca masa saya kat Jordan dulu, baca semua muqaddimah buku Albani. Sebab muqaddimah dia panjang dan banyak kisah-kisah yang best-best. Bagi sini kita seronok baca peristiwa sejarah dirakamkan dalam muqaddimah dia. Kadang-kadang kita heran, ni kenapa baca benda ni? Dia tak kena mengenal dengan buku pun, tapi dia cerita. Dia merasakan muqaddimah tu tempat dia nak ceritakan pengalaman dia. So kita bila kita baca muqaddimah dia, muqaddimah yang berbeza kadang-kadang, kita jadi seronok. Kadang-kadang kita baca muqaddimah tu je, patut kita baca buku dia. Sebab kita seronok sangat. Okey. Dan yang best juga ialah dia menyusun buku-buku ni, disusun indeks. Dia macam buat susun balik hadis Mustadrak Hakim, susun balik buku hadis-hadis, buku Tarikh Kabir. Dia susun balik. Semasa dia duduk cek tu, dia susun balik. Maka akhirnya orang dapat faedah daripada apa yang dia buat. Memudahkan. Macam orang buat indeks kat belakang buku tu, kita mudah nak cari. Dalam buku-buku hadis, kalau dia sebutkan hadis tu permulaan dia ke contohnya, atau dia sebutkan nama rawinya, kita mudah nak cari. Dan ada buku Arab yang kita jumpa, orang lain tulis, orang lain buat indeks. Ada banyak. Maka orang yang kerja buat indeks ni, ada seorang nama yang famous kalau kita baca buku Arab, dia ni orang panggil Bapak Indeks, Bapak Faras, iaitu Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dia ni yang suka buat banyak buku, dia suka buat tu ni. Ada orang kritik dia ni bukan ulama hadis. Kita kata dia ulama yang pandai buat benda tu, maka orang guna apa yang dia buat. So Albani buat benda-benda ni. Kita masuk topik yang penting. So saya bagi pada dua sebab-sebab sanjungan. Orang yang pro dia kenapa, kita cuba ceritakan. Mungkin tuan-tuan tak dapat benda baru, mungkin tuan-tuan dapat benda baru, kita boleh kongsi bersama. Dan bahagian kedua adalah sebab ataupun faktor kritikan terhadap dia. So kita cuba lihat, kita cuba letak diri kita sekarang, melihat kenapa agaknya. Ini adalah usaha saya yang lemah je lah. Tuan-tuan boleh tambah insyaAllah. Sebelum tu kita lihat setiap sanjungan pasti ada sebab. Tak mungkin orang akan respect Albani tak ada sebab. Macam ulama-ulama yang hebat dulu pun, ramai orang taksub dekat dia pun kerana dia hebat. Kalau dia tak hebat, orang tak taksub. Sebab dia hebat lah masalah. Orang kan sayang dia, respect dan sebagainya, sampai orang tak nampak ada orang lain. So, kalau sampai tahap kronik lah, tahap biasa, dia akan nampak subhanallah. Ya, macam kita pernah belajar dengan guru kita lah, guru Al-Quran ke, guru hadis ke apa, ramai. Tapi ada seorang dua yang kita respect sebab banyak sebab. Mungkin dia suka belanja kita makan, jadi kita teringat dekat dia. Aku respect betul Ustaz tu. Aku makan dengan dia mesti dia belanja aku. Ini ada seorang stesen kita yang suka buat macam ni, memang kita respect. Tak maulah buat nama nanti kita dedah atau tak syok nanti ya. Ada, kita jumpa dia mesti dia belanja kita makan. Sebab, ada sebab. Tak ada sebab orang tak akan sayang. Tapi kalau tak terkawal, dia taksub, maknanya tak nampak orang lain dah, nampak tu kan. Jadi ini satu benda yang telah berlaku, dan telah kita lihat kesan dia. Semoga dia tak akan berlaku lagi lah. Okay.
So pertama sekali, sebab sanjungan kita nak lihat ialah kegigihan dalam menulis dan mengkaji. Kita nak beritahu tadi, lebih kurang 200 tajuk buku ni bukan calang-calang orang boleh buat. Buku yang setiap bukunya mempunyai nilai yang tinggi, bukan hanya copy paste kemudian cetak. Tak, ada orang buat macam tu. Dia kata saya dah buat berpuluh buku, beratus buku. Bila kita tengok buku dia semua kecil je, ataupun copy paste. Tapi dia tak bohong lah, dia beritahu dia copy daripada siapa lah. Dia buat footnote banyak, copy paste, jadi itu buku. Ini Albani bukan macam ni. Ataupun orang dia quote banyak sangat. Ada yang style dia kitab macam tu kan, dia nafkah tu banyak sangat. Jadi buku tebal. Berkatalah Ibn Taymiyah, wah dia bagi 20 muka surat. Bagi berkata pula, wah dia bagi itu teknik membanyakkan muka surat. Kalau geng-geng yang mencetak, dia akan font lah, dia akan kertas tebal lah, macam-macam. Menulis, mengkaji, membuat ulasan dan sebagainya. Dia bukan buat satu benda saja. Bahkan kadang-kadang dia buat banyak kerja serentak. Kadang-kadang dia stok yang tu, tumpu yang ni. Ada yang buku yang dijanjikan tak keluar, macam-macam. Mana orang macam ni kita akan sampai ke tahap nanti kita akan sebut bahawa orang macam ni mesti full time kerja. Macam muhaddis moden nak meniru Albani mesti full time ataupun hampir. Kalau kadang-kadang baru buka buku, itu belum sampai tahap ciri-ciri muhaddis moden. Dari muda sehingga ke akhir hayat memang tak stop sampai ke akhir hayat. Dalam maqalat Albani disebut bahawa Albani membaca dan anak-anak dia ataupun kawan-kawan dia akan tulis. Dia tak agak tulis, dia baca dan mencari, ada orang tulis. Jadi sampai ke tahap tu, sampai ke tahap ada pernah dia sakit mata dia, kemudian macam-macam benda berlaku. Dalam penjara sendiri pun dia buat mukhtasar Sahih Muslim. Tak salah saya, ke mukhtasar Bukhari dalam penjara. Dia boleh buat kerja orang penjara. Kita tak tahu lah. Jadi tak heran lah, dari segi ini pun orang dah akan respect dan sepenuh masa. Ini penting. Muhaddis moden tak boleh kata dia ni buat kerja part time, kadang-kadang tengok buku dah. No, dia mesti buat sepenuh masa. Kalau di Malaysia nak mengimpikan ada segolongan orang macam Albani tapi tak ada full time, susah. Sebenarnya tak logik, hampir tidak logik. Sebab tu imam-imam salaf, Imam Ahmad dan Abu Khalid semua full time ke sana dan ke sini untuk catat hadis, baru dia dapat kumpulkan hadis semua ni. Baik. Sebab yang kedua kita sebut sini menghasilkan banyak buku-buku yang penting. Dia bukan buat buku yang telah pun macam ramai orang berebut-rebut buat buku yang popular, walaupun telah pun ditahqiq, telah pun dicetak, dia buat lagi. Dia harap memang panggil macam tu. Buku yang tebal dijadikan satu, buku yang tak cantik dijadikan cantik di color-colornya untuk perniagaan. Tapi di sini dia buat buku yang belum dikaji ataupun dia tengahkan persoalan yang jarang orang tahu. So, buku-buku Albani ni ada ciri-ciri macam ni. Dia akan buat, sampaikan orang nak kata apa. Dia buat Al-Ghalil takhrij hadis Fiqh Ibn Hanbali. Orang nak cakap apa? Siapa boleh lari daripada takhrij Irwa Al-Ghalil? Terpaksa orang rujuk juga. Tak ada orang buat silsilah ataupun buku-buku lain macam jenazah, ahkam jenazah mesti orang baca, nak tahu daripada awal sampai habis cerita jenazah. Sebab Nabi tak ada orang buat sifat solat, walaupun kita tak mengkritik ulama salaf yang tak buat benda tu. Mereka ada sebab. Albani buat benda tu berdasarkan dia nampak perlu ada satu buku yang menghimpunkan untuk orang moden ni. Dia susah nak suruh dia baca buku fiqh apa, kita buat satu buku. Okey. So dia ketengahkan benda ni dan dia mendekatkan masyarakat sekarang ni dengan ilmu ulama terdahulu. Ini kerja dia. Dia buat yang 4 buku sunan itu yang dia bahagikan sahih dan dhaif itu. Tujuan nak mendekatkan orang dengan sunnah. Orang marah dia, kenapa bahagi? Ada orang tulis buku marah dia, kenapa bahagi? Biarlah orang baca buku tu sekali je, tulis dekat bawah tu sahih ke dhaif kan. Tak, dia bahagi sebab dia kata mengikut keperluan zaman. Ada orang yang nak macam tu. Jadi bila dia bahagi tu ada orang marah. Itu kita akan tengok nanti sebab-sebab orang marah. Bila dia bahagi tu, ramai kita perlu beli dua-dua sebenarnya. Salah kita beli satu.
Ini masalah kita ni, kita tak pandai interaksi. Kita boleh satu, aku beli abangnya, aku tahu abangnya, ataupun aku beli file dah, saya pergi duduk. Tapi kalau dah mahal susah dia, kekangan duit tu, download, habis betul. Kemudian seterusnya, kepitahan dan kelancaran berhujah. Ini dalam kuliah, dalam buku memang Albani dahsyat. Ada ulama hadis tak boleh baca khutbah, tak boleh ceramah, tak boleh berdebat, dia boleh tulis. Ada orang boleh ceramah, boleh berdebat, tulis sikit. Albani dapat dua-dua. Yang tahu sebab orang respect dia. Kita tak dapat nanti lah. Kalau kita jumpa student kat sekolah, masa kita sekolah tu dekat universiti, dia orang dia, semua dia boleh buat, respect. Habis nampak macam mana? Kita tak boleh, dia boleh. Dan dia ini membuktikan bahawa pembacaannya luas. Dia boleh bagi daripada banyak sumber. Daripada dia tulis lah kita dapat tahu sumber lain. Itu yang kita respect. Tapi ini tidak membuktikan setiap hujah dia benar, ataupun setiap masalah dia paling betul. No. Sebab kadang-kadang ada orang pandai berhujah, sebab orang lain tak pandai hujah. Itu saja. Dia menang. Macam kita yang saya terus sikit ni, bersarap sikit dekat orang, dia bersenyap tak jawab, kita buat kesimpulan dia kalah. Ataupun kita buat buku, dia baca, dia buat buku bertahun-tahun lepas tu baru dia boleh jawab. Biasa. Tak mesti kita bila kita cakap orang dengar tu mana kita betul. Tapi Albani ni nak ceritakan bahawa dia pembacaan dia luas dan dia confident mengetengahkan benda dia. Dan dia ada kelebihan cakap. Kadang orang datang kepada dia dalam kaset-kaset dia. Kalau kita dengar orang datang berhujah dalam kelas dia. So, dia pernah berhujah dengan orang bukan Islam, dia pernah berhujah dengan grup-grup tertentu. Berhujah depan-depan. Dia relax Ni tak ada pandang-pandang tu. Walaupun dalam tulisan dia agak kasar, tapi bila dia cakap tu relax. Dia beri pendapat. Baik. Cakap ni orang yang perlu Albani seronok lah. Orang yang tak suka sangat dia tawar. Dia sampai masa dia. Kita tengok dua-dua lah, adil lah insyaAllah. Ketelitian. Ini ciri muhadis. Dia ambil masa lama nak tulis sebuah kitab. Kadang-kadang dia kata dia cek balik, dia cetak, dia cek balik, dia cetak. Ataupun dia tak cetak, masih buat. Dan dia buat lama. Ini memang geng-geng Albani di Syria memang tentu. Dia buat kitab bertahun-tahun. Kita buat buku sebulan tu kira lama. Kalau tesis mungkin 1 semester. Tapi dia buat buku lama. Lama tu bukan dia duduk dia saja duduk dia diam. Hari dia cuba set dan buat. Macam takhrij hadis, satu hadis mengambil masa yang lama. Bagi orang-orang yang pernah praktik benda ni, dia akan rasa susah. Bila dia mencari, diberikan tugasan pergi perpustakaan cari, bukan cerita mudah. Dan juga dia mengawasi setiap cetakan buku, kecuali buku-buku yang dicuri lah, yang tak sah. Setiap buku dia akan awasi, dia akan lihat berulang kali. Bahkan dia akan komen. Ini bukan perangai Albani orang, tapi dia serta besar Albani, ini perangai dia lah. Ulama-ulama mengambil contoh daripada sikap ketelitian. Mereka akan lihat, kadang-kadang dicetak dahulu satu jilid, dibaca balik. Kita hantar cetakan, tunggu keluar je lah, selesai kita. Sebab benda ni penat ketelitian, tapi hasilnya ialah kurangnya salah dalam setiap buku. Sebab kalau dah salah, buku Arab ni cetak banyak, jual di seluruh negara Arab, jual seluruh dunia. Maka kalau salah, perlukan cetakan kedua. Jadi payah kita ketelitian. Kemudian pujian daripada ulama lain. Ini juga sebab orang sanjung Albani, sebab luar orang puji dia. Syekh seperti Syekh Abdul bin Baz, ulama yang besar dekat Madinah, Dr. Bakar Abu Zaid, antara salah seorang ahli fatwa Saudi, Dr. Al-Qardawi, walaupun ada pendapat yang kurang setuju, tapi dia puji. Dia terpaksa puji. Tak ada orang macam ni dan sebagainya. Syekh Ali Al-Tantawi, ini senior dia. Mula-mula dia buat kuliah dekat Syria, di rumah dia Tantawi ni lah. Dan dia ada pendapat yang dia tak sama dengan Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi ni dekat Syria, dia dengan Jamaluddin Al-Qasimi atau Muhammadiyah Al-Khatib dianggap sebagai tokoh tajdid di Syria. So Syekh Ali Tantawi ni senior dia.
dan ataupun sebaya kata-kata tua sikit gitu, kemudian panggil dia buat kuliah, puji buku-buku dia, tapi ada masa akan tulis artikel tak puas hati kat dia. Ini biasa, open. Albani akan jawab balik kepada rakanku Ali Tontowi, kalau dia pergi, dia akan jawab balik. Tapi dia puji. Pujian Ali Tontowi bermakna pujian kepada seorang sastrawan, orang yang baca sastra. Dia sebab dia lebih bersastra, orang akan respect Albani. Sampai ke tahap Syekh Ali Tontowi dia tahfiz kitab Faidul Khafir Ibnul Jauzi. Dia tahfiz dengan saudara dia, adik ke abang dia, Naji Tontowi. Dia ambil semua hadis dalam buku tu, dia pergi jumpa Syekh Albani, dia catat, dia baca, Syekh Albani akan cakap sahih. Ni baca baik. Tak tahu. Ada siapa-siapa yang beli kitab tu, di belakang sekali ada, dia akan tulis pendapat Syekh Albani tentang hadis. Dia tanya depan-depan. Macam dia cakap tak tahu, tak jumpa Bukhari, Muslim. Ada Tontowi itu pergi tanya. So bila orang tengok benda ni, oh hebat tu, orang respect. Bila Syekh Abdul Aziz bin Baz kata aku tak tahu yang ada dekat di bawah langit ni, dia kata muhadis tak ada yang seperti Syekh Albani. So ayat ni tersebut menyebabkan orang sanjung Syekh Albani, walaupun orang tak kenal dia, orang kenal Syekh bin Baz. Seperti mana Syekh Ahmad Ansari memuji dia sebab dia buat banyak indeks buku-buku, Abu Bakar Abu Zaid. Tapi Yusuf Qaradawi ramai orang kenal bila dia puji, bila dia guna dalam footnote hadis itu sahih guna kata Albani. Habis orang yang baca buku Qaradawi hebat ni, betul iktirafan. So ini sebab orang sanjung Syekh Albani, bukan sebab dalam negeri dia, sebab berluar. Dan juga kesabaran dalam menghadapi dugaan ini, masya-Allah, di penjara disebabkan Allah Alam kita dengar cerita dia ada orang tak suka dekat dia dan buat kes. Dan orang yang tak suka dia membuat buku cerita dekat orang dalam buat nama web sekarang lagi banyak, macam-macam dia buat. Tapi dia maintain masa dia hidup, dia teruskan. Dan takkan tidak sah dia daripada mengungut bawa ramai orang, sebab buku Albani orang akan beli. Jadi silakan dekat buku yang nak untung dia akan curi, dia akan cetak. Orang nampak Albani tu orang beli. Itu bahaya tu. Jadi kes-kes dan juga kes plagiat, kes orang ambil tulisan dia letak dalam buku dia, tapi tak beritahu Albani kata buat. Sampai kita ada anak murid dia yang buat macam tu dan dia marah. Sebut nama tak boleh. Anak murid dia masa dia hidup panggil, kenapa kau buat macam ni? Kau bertobat, tarik balik. Maka dia tarik balik dalam kata kedua. Sampai anak murid dia pun guna kajian dia. Ini ujian lah Allah bagi. Sebab Albani, Syekh Albani ada anak-anak murid yang ramai. Dia sendiri tak mengaku dia ada anak murid. Dari segi khas dia ajar didik. Tapi ini semua orang yang suka dekat aku, belajar dekat aku. Di kalangan tu macam-macam ada. Ada yang okey, yang ikhlas, ada yang boleh, ada yang tak boleh tapi guna nama Albani. Ada yang macam, ada yang batu hati. Kita tengok nanti dia sebut nama ulama lain terdepan Albani. Syekh ni sebenarnya saya gini. Albani dengar marah dia cik buat keset. Ini berlaku sampai terpaksa didamaikan balik. Kita akan cerita lepas ni. So ini berlaku. So Albani ni dugaan banyak dia popular dan dia disekat banyak. Ini masuk dalam insya-Allah menjadi amal soleh bagi dia lah. Dan akhlak yang mulia di kalangan murid dan rakan-rakan, tidak pernah minta bantuan orang lain. Bila pergi berjalan isi minyak pun dia tak bagi orang tolong, sebagainya, semua berakhlak baik dan sebagainya. Ini jelas. Dan dia mengaku jika ada orang tegur dia, kalau dia salah dia akui. Ini akhlak. Bahkan dia tulis siapa yang sebut dalam kebanyakan. Saya baca buku dia akan sebabnya telah diberitahu kepada aku oleh siapa. Di antara orang yang ni adalah muridku ke. Kadang-kadang dia tak beritahu, kadang-kadang beritahu. Kebanyakan dia beritahu. Ini akhlak. Orang akan suka orang yang berakhlak. Jadi lihat pada situ. Dan dia akui, bahkan ulama yang tak setuju dengan dia pun akui benda ni bila dia kawan dengan Syekh Albani, terutama di Madinah. Ulama-ulama di Madinah masa dia mengajar di sana. Dan lagi yang membantu dia disanjung ialah tak ramai orang macam dia. Dia ni unik. Walaupun kita kata ada ulama lain tapi tak buat macam dia.
Ada orang yang hebat tapi tak boleh buat macam dia. Itu aja. Sampai sekarang pun kita kenal nama dia. Sedangkan ramai lagi ulama hadis yang telah pun sampai ke tahap yang kita kata muhaddis. Kita tak iktiraf sebab kita tak kenal. Mungkin sebab yang mendorong ialah tak ada buku ke, orang tak sebut nama ke, benda itu je lah. Tapi ada. Mustahil lah kita kata hanya seorang yang macam dia yang ambil berat pasal hadis. Sebab di zaman dia ada juga orang lain, kawan-kawan dia. Bahkan yang ada yang tak puas hati dengan dia pun buat kerja takhrir dan tahqiq juga. Jadi ini normal. Tapi sebab dia ni ada sebab dia ialah orang tak kenal sangat orang lain. Dan juga dia banyak tulis dalam majalah, soal jawab apa semua, ada balasan madu semua. So dia tulis, maka majalah dan ni dibeli oleh orang dan orang kenal dia. Itu betul. Tapi nak ceritakan bahawa inilah sebab orang sanjung dia. Sebab kadang-kadang ada orang sangka di zaman dia seorang je yang ambil berat pasal hadis. Ini salah fahaman. Sebab ada ramai lagi orang sebelum, bahkan dia terkesan pun sebab dia baca tulisan-tulisan macam tulisan Rafiq Ridha. Dia terkesan daripada pemikiran dia akui benda tu. Baik. Dan tak habis tu banyak. Betul saya kata banyak pasal bab ni, bab tunjungan. Jangan ada orang salah tafsir Dan dia kejayaan dia mengeluarkan balik tradisi ulama Islam. Ini penting. Dia tidak bawa benda baru. Tuan-tuan kena faham benda ni. Zaman tu benda tu dah ada. Mustalah hadisnya, buku-buku hadisnya, buku hadis palsunya, semua dah ada. Tapi tak ada orang keluarkan benda ni. Bila dia start, dia keluarkan, jadi popular. Tuan-tuan baca buku silsilah hadis dhaifah dan palsu mawdu'ah. Dia akan sebut banyak hadis, dia akan sebut. Dan Ibnu Jauzi mengatakan ia palsu, dan Iraqi mengatakan apa, Zahabi mengatakan apa, ada ulama. Dia guna pendapat orang. Adakah buku Zahabi dia seorang jumpa? Tak. Orang lain pun jumpa, tapi orang tak boleh buat macam dia. Dia keluarkan balik tradisi ulama Islam. Maksudnya ialah kajian hadis ulama salaf sebelum. Dia keluarkan balik, dia ceritakan balik dalam kelas-kelas dia. Orang dapat penerangan. Dia ajar buku yang dah lama orang beli. Buku macam dia, kelas dia ajar Al-Ba'athul Hasib, apa tu, Ibnu Katsir dengan Huraya Ahmad Syakir. Dia ambil Huraya Ahmad Syakir tu, apa ni, dan Ahmad Syakir telah wujud. Kita kata telah wujud kajian hadis Ahmad Syakir. Cuma Ahmad Syakir tak popular dekat tu seperti mana Albani popular. Dan dia melengkapkan. Kemudian dia nilai berdasarkan kaedah yang telah ada. Kita tak boleh kata Albani datang bawa benda yang, sesuatu benda yang betul-betul berlainan. Dialah memulakan balik tu. Dia hidupkan balik tu. Itu istilah yang lebih sesuai. Walaupun kita akan lihat bahawa ada perkara yang dia berbeza juga, tapi seumumnya dia boleh dikatakan dia bawa benda yang telah pun ada, tapi orang tak beli. Begitu juga orang lain di zaman tu. Dan dia telah bangkit semangat baru di kalangan ulama yang muda. Sampaikan bila dia start, orang lain pun start. So kelebihan dia adalah menggerakkan. Ada anak murid dia sendiri, ataupun kawan-kawan dia, ataupun orang yang kenal nama dia, orang yang baca buku dia, menjadi semangat. Sampai sekarang benda tu berterusan. Orang mengatakan bahawa sebab ni adalah, antaranya adalah jasa Albani membawa balik benda ni. Okey, sampai dulu. Sudah habis yang pertama. Okey. Tuan-tuan dengar okey. Harap-harapnya tuan-tuan dapat gambaran. Dan kalau ada rezeki, insya-Allah benda ni kita boleh masuk dalam bentuk download dalam internet dekat bawah. Kan? Sebab tak syok juga saya cerita tak ada kesan kerja ataupun tak ada benda yang kita boleh bawa balik. Mungkin saya akan masuk dalam blog saya paling mudah, ataupun nama WA Nida boleh masukkan. Tentang sebab kritikan, belum tu ada tuan-tuan nak tambah, saya tak kisah. Saya sepandai kan. Tapi Al-Nida beri saya peluang, saya cadangkan tajuk ni dan pihak Al-Nida setuju, terima kasih. Dan untuk Ustaz yang ada hebat datang hari ni, saya pun terima kasih banyak. Ustaz Nurdin, Pak Azura, semua hebat-hebat. Ustaz Mazli datang, alhamdulillah. Jadi satu saya rasa penghormatan lah bagi saya. Maknanya
yang hebat datang dengar kan. Belum kita masuk kritikan, betul-betul ada pendapat nak bagi, saya tak ada masalah. Betul-betul aku saya habis bat jadi baik, tuan-tuan boleh angkat tangan cakap, tak ada masalah. Saya tak ada komen. Kritikan, okey, benda yang penting ialah kritikan tidak membawa maksud menghina. Ini orang semua dah tahu, tapi orang tak hayati. Kita bila kita kritik orang, kita nilai dia, kita beri dia nilai yang adil, insyaAllah, berdasarkan apalah pengetahuan kita lah. Macam kita ada kawan, kita sama bidang dengan dia, komputer, dia tak pandai, kita pandai, terpaksa kita cakap dia tak pandai untuk menilai dia dengan adil, supaya tak ada orang yang tertipu dari segi menyangka dia sama saja dengan kita. Itulah. Tapi orang tu mesti akan cakap, ini kutuk aku lah, dia tu. Saya cakap dia kali-kali, dan dia dah so, tidak begitu sebenarnya. Sepatutnya kita sebut dengan cara yang baik, tidak maksud menghina, dan dia juga tidak maksud. Ini kita kena hayati. Kita dah tahu kita tak hayati. Ada orang yang melenting, bukan orang Melayu, orang Arab. Dia kata siapa yang kritik Albani ataupun cakap Albani salah, sama ada dua orang, dia kata. Sama ada dengki ataupun buat bid'ah, ahli bid'ah. Konsep tu ada di kalangan orang Arab, disebut oleh murid Albani sendiri, dan murid Albani itu sendiri tak terima benda ni. Dia kata ini teruk sangat, kami pun sayang si Albani juga, tapi takkan kalau macam ni tak boleh sentuh. Ada juga orang Melayu kita pun yang berjangkit penyakit ni, bila kita sentuh sikit je, oh, ini siapa pula, dia kata. Dia bukan tengok apa kita cakap, dia tengok siapa pula dia ni. Memanglah kalau tengok siapa, tak boleh lawan dengan Syekh Albani sanjungan tadi kita dah tengok, Masya Allah. Tapi pada apa yang disebut, tidak maksud. Dan kritikan berbeza mengikut tujuan. Ini kena akui. Ada orang memang tak suka Albani, dia cari salah Albani saja, dia buat cerita, buat buku, memang ada. Tapi ada pihak yang ikhlas, dia nampak Albani silap, pada pandangan dia ini tak tepat, maka dia tulis buku, dia tulis surat, dia buat artikel, dia tegur, niat dia baik. Kawan-kawan dia sendiri yang buat benda tu, orang yang respect dia sendiri buat benda tu. Bila tegur pun cakap, kadang-kadang cakap pun sebut Al-Muhaddith Al-Allamah Syekh Albani silap, cakap lah. Sebelum cakap silap, puji dulu, bukan nak kutuk Albani yang bermasalah. Itu nampak sangat starting pun dah teruk. So berbeza mengikut tujuan. Banyak tuan-tuan buku yang tolak pendapat dia ni. Saya ada print out sikit, memang banyak. Tengok, ada orang tulis tu memang betul-betul dia memang nak nasihat, ada yang saja-saja tulis buku, ada yang sama pula tu. Orang yang benci Albani dengan orang yang sayang dia tulis buku dan tajuk yang sama. Bermakna memang betul lah tu, benda tu boleh dibincangkan. Tentang hadis contohnya, beberapa hadis yang Albani kata sahih, tapi tidak kuat hujahnya. Datang seorang yang memang tak suka Albani, inilah peluang aku, dia pun tulis. Tapi datang orang yang ikhlas, aku mesti buat benda ni, nak tegur Syekh Albani. Sama tajuk dia, buku tak sama tajuk lah, topik tu sama, sebiji. Ini berlaku. Dan dilihat dengan adil, tidak berat sebelah. Jangan kita hanya baca buku Albani. Syekh Albani memang dia hebat dalam bab menjawab soalan, jawab tuduhan memang dia hebat. Tapi kita kena tengok juga sebelah sana. Syekh Albani ni dia kadang-kadang murid dia sendiri akui bahawa dia kadang-kadang semangat dia jawab, dan dia buat satu andaian dan kesimpulan, dan jadi itu, ini tidak lain tidak bukan, dia sah seperti itu. Pernah ada cerita kongsi yang saya ceritakan tadi. Ada seorang muhaddis yang terkenal di Arab Saudi, nama dia Syekh Abdullah As-Sa'ad. Dia orang muda, orang alim. Masa Albani hidup, dia ni menolak beberapa kajian Albani, tak banyak. Dia pertikaikan Albani, kata sahih, dia kata tak, da'if. Dia kaji, dia buat pendapat, dan dia terkenal, dua-dua ni respect. Tapi datang orang tengah batu api ni, pergi rakam kuliah Albani, pergi tanya soalan, dan buat satu suasana situasi. Syekh Abdullah As-Sa'ad ni buat masalah, maka Syekh Albani pun terus keluar dengan kata-kata dia. Syekh Abdullah As-Sa'ad ni buat bid'ah, Syekh Abdullah As-Sa'ad ni
Pak. Kalau kita dengar kaset tu sahaja, habis Syekh Abdullah Sa'ad out tu. Tapi kita dengar pula jawapan Syekh Abdullah Sa'ad. Memang amat cantik dia jawab, dia puji Syekh Albani. Dia kata masalah dia ada orang tengah yang batu api. Akhirnya anak murid dah beritahu mereka berdamai. Selesai. Dah tahu siapa batu api tu. Maka sebelum Syekh Albani meninggal, tak ada masalah di kalangan mereka, antara mereka dua orang. Selesai. Tak marah lagi. Ini cerita dia. Kalau tuan-tuan hanya melihat sudut tu, sudut Syekh Albani marah bukan sebab betul, sebab ada orang ni cucuk batu api. Dia tanya soalan tu, soalan cucuk. Syekh marah dia rekod dan dia cerita kat orang. So kita kena tengok balik sana. Itu yang berlaku semasa Albani hidup. Apatah lagi semasa dia mati, mungkin buku dia mengandungi satu maklumat yang kita kena cek balik. So ini penting. Okey, sebab kritikan yang seterusnya, yang pertama kita kata kesilapan dalam fiqh. Maksudnya silap ni adalah pada pandangan orang yang marah dia. Okey, ada pendapat fiqh dia yang orang tak terima. Ada ulama tak terima, maka ulama ni kritik dia. Syekh Albani silap. Itu betul. Memang terbukti kita kata tak ada orang, hatta imam-imam mazhab yang 4 pun tak ada orang boleh selamat daripada kesilapan dalam masalah fiqh. Bahkan Imam Ahmad pun ada banyak riwayat. Hari ni dia kata ni, esok dia kata tu. Dia manusia. Imam Abu Hanifah pun sama. Jadi bila Albani tidak dalam fiqh, beliau mulalah dilabelkan sebagai menyendiri dalam beberapa masalah fiqh. Dibawa benda tu dalam soal mas menikah, kemudian soal apa tu, beberapa perbuatan dalam solat, kemudian dalam bab fiqh dia tak boleh cakap fiqh dengan orang fiqh amal ni. Kita kekat sikit dah. Dia orang fiqh kata ni bidang aku. Kan? Jadi kita cakap bahawa ada pendapat, ada ulama fiqh yang tahu benda tu, yang tulis buku. Kan macam kita tengok di sini, Syekh Ismail Ansari tulis banyak buku. Dia ni ulama daripada Saudi. Dia tulis banyak buku menjawab beberapa persoalan fiqh yang Albani bangkitkan. Dia tulis dalam bab solat tarawih, Albani cakap tak boleh lebih daripada 11 dan sebagainya. Jadi bila ulama-ulama ni melihat dan mereka melihat bahawa Albani ni silap pada pandangan mereka, maka mereka tulis buku. So, ini kritikan ni berpunca daripada fiqh, pendapat fiqh. Ada yang agak melampau, bila mana dia menyebut semua pendapat fiqh Albani tak dipakai. Itu melampau. Dan ada juga orang lain yang sebaliknya ta'assub, mengatakan Albani adalah muhaddis dan juga faqih. Semua pendapat dia kita mesti terima. Sebab dia faqih dan dia muhaddis, dia bonus lebih kuat daripada orang lain. Tak mesti. So pendapat fiqh dikaji dan macam kaedah turun daripada sujud pada perbezaan pendapat antara pendapat dia dengan pendapat ulama lain. Tangan habis sujud ataupun kat tangan dulu dan sebagainya. Ada ulama tulis buku jawab dan bukti. So, tuan-tuan kena baca. Jangan tanya saya mana betul lah. Itu bukan tujuan saya malam ni. Nak beritahu kenapa orang kritik dia. Macam tak ada lah nanti kita kata, kenapa pula dia ni tulis buku ni, nak marah sangat kat begini kenapa? Tak maulah ada orang cakap begitu. Tapi sebab dia adalah sebab fiqh. Sebab ni adalah sebab ni. Dan bukan masuk fiqh ni adalah fiqh semata-mata, tapi pendapat dalam menguraikan hadis. Termasuk dia pendapat dalam bab-bab lain. Maknanya timbul dan orang mula bisik. Kadang-kadang bukan dia orang pertama, tapi dia yang bawa benda tu. Jadi orang kenal ini pendapat Albani, orang pendapat dia pun dia bawa benda tu. Mungkin pendapat tu pendapat Ibn Hazm yang orang dah lupa, maka dia bangkitkan balik. Jadi contoh dia tanya orang fiqh. Saya beri contoh sikit, mungkin pasal apa tu, larangan mewarna inai rambut warna hitam. Albani tadi keras dalam dan dia tak boleh, haram warna hitam. Takkan ada ruang ulama bincangkan benda tu. Jadi ada orang tak puas hati dengan benda tu, orang akan tulis buku pasal inai rambut tu. Jadi kita janganlah kata orang tulis ni kerja tak tulis salah Albani. No, dia sebab pendapat Albani itu boleh dipertikaikan. Macam perbezaan dia dengan ulama Saudi pasal lepas rukuk letak tangan balik. Albani tolak keras.
tolak keras. Tapi saya ni jawab balik, jangan keras sangat. Jadi dia cerita balik. Masa dia hidup pun dia orang bincang juga. Dia duduk kat Madinah, memang bagaimana disebut oleh Dr. Rabi bahawa mereka berbincang sama-sama depan-depan, tapi tak ada bergaduh pun. Cuma aku ada pendapat aku ni, ini pendapat kamu. So, bila kita jumpa pendapat yang berbeza, kita tahu lah ini sebab. Terutama datang daripada orang yang juga hebat. Juga seperti persoalan menggerakkan jari dalam solat. Ada orang tak terima gerak, sebelum kita gerak. Ada orang bawa hadis tu, ketika ada segi hadis pakai ataupun tidak. Sejarah kita marah pula, kita kata ini tak ikut sunnah. Tak ikut Albani mana? Itu ayat pertama. Adakah ada sunnah? Bincang lagi. Ini tiba-tiba terus bila kata Albani kata A lah sunnah, B tidak sunnah. Ini takut. Saya pernah jumpa, tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa. Saya pernah jumpa. Ini tak ikut sunnah, bertentangan dengan sunnah, menyalahi sunnah. Benda-benda yang boleh dibincangkan lagi. Jadi walaupun kita bersetuju dengan Albani dalam banyak masalah, kita setuju dengan dia, okey. Tapi orang yang tak setuju jangan kita terus hentam. Mungkin saya Albani marah, dia tulis kadang-kadang marah. Kita jangan, kita hati-hati. Juga dalam bab soal letak tangan atas dada, ini ramai orang cerita benda ni. Letak tangan atas dada. Orang yang kata mesti letak tangan atas dada ialah Syekh Albani. Sebenarnya itu dia kata sama ada dhaif ataupun tidak ada asalnya. Dan dia marah ulama-ulama Hanafi zaman dia letak buah besar, dia marah. Dan dia mengatakan tidak ikut sunnah dalam mukadimah sifat solat Nabi. Sebenarnya orang yang tak ambil pendapat dia bersandarkan pendapat orang lain yang juga lebih kuat. Kalau kita tak kata lebih, kita kata sama kuat, wallahu alam. Tapi ulama salaf, bila Imam Ahmad ditanya di mana nak letak, Imam Ahmad kata boleh letak sini, boleh letak betul-betul pusat, boleh letak bawah. Imam Ahmad dia hambat, cakap macam tu. Imam Ahmad yang diiktiraf sebagai imam sunnah, dia longgar. Tirmizi sebut dalam Sunan Tirmizi, tuan-tuan mungkin dah tahu. Tirmizi kata atas pusat ke bawah pusat ke, ia khilaf di kalangan para sahabat dan tabi'in dan ahli ilmu. Semasa ada kelonggaran. Bila kita ambil pendapat yang keras, kita mula melabelkan orang lain tak ikut sunnah. Sedangkan Ibn Qayyim, antara orang Ibn Qayyim antara orang yang mendhaifkan hadis tu, kalau kita nak kata macam mana cerita dia ada bincang panjang, tapi kita buat kesimpulan yang ringkas. Kita kata ini sunnah, ini tidak, ini problem. So, kita kena hati-hati. Tapi memang dia mengusahakan habis-habisan. Dan dia terdapat buku, okey, ini biasa. Dalam fiqh, buku-buku ditulis, tapi kita balik kepada yang awal, ada tujuan yang baik, ada tujuan yang tidak baik. Itu kita kena hati-hati. Kita mengkaji, bukan nak menentukan Albani ini baik atau tidak, dia orang baik, tapi tepat atau tidak itu. Ada orang yang niat yang macam. Dan juga pasal fiqh ni ada orang yang mempersoalkan dia tidak semestinya faqih. Ini ramai orang duk bergaduh buat ni lah. Sebenarnya tak mesti kita kata bergaduh. Sebenarnya ini istilah yang terlalu umum. Kita kata dalam setiap persoalan kita boleh bincangkan. Dia muhadis ke, dia faqih ke, kalau dia buat hujah yang betul, dia buat hadis yang sahih, dia huraikan dengan tepat, kita terima pendapat dia. Ramai orang duk kata Albani ni hanyalah muhadis. Ini orang cakap ni biasalah, orang yang tak mau terima pendapat dia lah. Orang yang pertahankan pula adalah orang yang taksub dengan dia. Dia adalah muhadis dan faqih, dan dia lebih pada orang lain. So, kita tak mau masuk dalam bab ni. Kita nak bagi pertengahan. Mana-mana pendapat Albani yang memang kuat berdasarkan penilaian ulama fiqh, kita terima. Itu sahaja. So taksub akan biasa memenangkan orang yang disukai, ini biasa. Dan ini fakta yang kita berdiri, bahawa dia bukanlah seseorangan. Kadang-kadang orang marah dia pun tak boleh juga. Kadang-kadang dia bawa benda yang telah pun dibincangkan. Janganlah marah sangat. Kalau macam saya cerita pendapat orang lain, jangan marah saya sangat. Sama-sama lah, nak marah saya ke, nak marah orang ke, kita bawa benda ni cerita, kita yang cerita, tapi sumber kita beritahu. Baik, tak berubah. Baik, yang kedua, dia ada 3 juga. Pertama pasal fiqh, yang kedua pasal hadis. Okey, Albani ini memang kenali sebagai muhaddis. Dia mensahihkan dan mendhaifkan dan mengkaji. Baik, pertama, kaji hadis adalah ijtihad.
Ini kita kena tanam betul-betul. Jadi adalah usaha pendapat yang dikeluarkan berdasarkan kaedah ulama salaf. So kaedah ulama salaf ni adalah ulama qurun awal, mereka yang buat benda tu. So Syekh Albani cuba ijtihad berdasarkan kaedah mereka. Dia cuba. Yang pastilah kita kata, kalau nak kata dari pesantis, saya rasa memang banyak dia betul. Tapi ada beberapa tempat yang orang tertikai. Sebab dia ijtihad. Tidak mungkin 100% betul, tidak mungkin 100% salah. Kecuali kita mungkin 100% salah kalau kita tak erti. Dan saya dan kita buat lebih kurang aja 100% salah. Ataupun orang yang jenis tengok hadis nampak macam bagus baik. So itu salah. Itu saya ikut kaedah. Cuma saya ikut kaedah. Siapa yang ikut kaedah cuba mengikut kaedah, mungkin betul, mungkin salah. Itu. Dan juga dia sebenarnya tidak pernah dakwah dirinya maksum. Ini paling penting. Dia cerita dengan orang, bagi tahu anak murid dia ni manusia ni boleh buat salah. Tu saya heran kenapa orang duk tahan dengan Albani sangat sampai ta'assub. Dia sendiri pun tak boleh tu. Ini kes yang berlaku, kes ta'assub Imam tentu lah cerita dia. Imam Syafi'i ni orang ta'assub dekat dia. Dia biasa je. Imam Ahmad biasa je. Orang ta'assub dekat dia. Imam Ibn Taymiyah biasa je. Bila dikeluarkan fatwa, dia akan sebut fatwa ulama salaf terlebih dahulu. Ini mazhab ni kata apa, Abu Hanifah kata apa. Dalam fatwa Ibn Taymiyah lembut, orang guna nama ulama dikeras. Jadi benda macam tu berlaku. Bahkan dia tarik balik beratus-ratus hadis yang pernah dinilai. Ini kita akan tengok nanti dia tarik balik tarajuk. Ada orang istilahkan sebagai tanah kubat, sebagai persanggahan. Albani tak dipakai. Kejap sahih kejap maknanya apa ni? Kita kata tak. Ada masa muda dia kan kaji dari awal. Maka lepas tu dia cek balik, aku salah, aku mengaku, tarik balik. So tarik balik ni berlaku. Saya pernah jumpa buku yang kumpulkan 300, ada buku yang kumpulkan 500 hadis. Sama ada dia kata sahih dulu, kemudian dia kata dhaif, ataupun sebaliknya. So tuan-tuan dan puan-puan mesti tahu benda ni, mesti yakin dan mesti cari balik buku-buku yang ditulis. Maknanya benda ni berlaku, dia yang kata berlaku. Dan orang yang tulis buku ni, ada orang yang tulis kerana niat jahat, ada orang tulis kerana niat baik, nak bagi tahu bahawa benda ni mesti. Dan tuan-tuan kalau tengok hukum Albani kata sahih, proses kena cek banyak kali. Mungkin hadis tu telah pun ditarik balik. Sebagai contoh hadis pasal azan di telinga bayi dalam Sunan Tirmizi, Albani pernah kata hasan dan dia tarik balik kata dhaif. So ada orang yang duk cerita Albani kata hasan, tak, dia kata dhaif. Kita benar hati betul. Kita cek tarikh, kita cek pendapat dia. Dia juga begitu, aku telah tarik balik, aku menyangka bahawa ni. Dia cerita panjang lah silsilah. So hadis tu antara hadis dia tarik balik, kita tak tahu. Hang jumpa hasan, aku jumpa sahih. Gaduh kita pula. Ustaz memang satu betul. Duk gaduh. Okey. Dan juga pasal ni ada orang yang kritik secara umum. Ini orang yang benci dekat dia lah. Albani tak dipakai. Man la syekh lahu fa syaitan syekh. Siapa tak ada syekh, syaitan lah syekh dia. Kata-kata ni tuan-tuan adalah kata-kata yang berkaitan dengan tarekat. Dia tak kena-mena dengan hadis. Wallahu a'lam. Sepanjang saya cari, ulama hadis tak sebut benda ni. Dia yang tarekat yang sebut. Maksud dia apa? Siapa yang tak masuk tarekat, maka syaitan tu dah syekh dia. Siapa yang tak berjanji setia dengan seorang syekh, maka syaitan lah syekh dia. Bukan benar-benar hadis pun. Tapi orang yang marah dekat Albani, ambil kata-kata yang lain tu, letak dekat Albani. Masuk masalah universiti, saya dapat aduan, dapat SMS, orang hantar masalah universiti, bagian wadi Islam. Dia kata Albani ni orang tak pakai, dia tak ada syekh. Sebab tak ada syekh, syaitan lah syekh dia. Dia buat kesimpulan. Jadi benda ni berlaku. Itu yang sedih. Sebaliknya ta'assub, sampai tak peduli. Okey, sebab dia kata tak mungkin syekh aku salah. Sebab overall dia ni serius. Atau orang kata tak betul. Jadi golongan ketiga ialah, inilah golongan yang tepat insya-Allah. Dia membuktikan bahawa kajian Albani ada yang kurang tepat berdasarkan hujah. Kita bincang balik lah kan, Albani kata hadis sahih, kita cek balik lah. Walaupun kita berjinak-jinak dalam benda ni, tapi kita cuba tengok, cuba
terutama tuan-tuan perempuan yang telah pun lama tahu benda ni, yang mengikuti walaupun tak tahu Arab tapi tahu ilmu ni, cek, bagi peluang kepada orang yang kritik Albani. Mungkin orang tu betul. Kadang-kadang hadis tu, kita akan cerita lagi nanti, kadang-kadang hadis tu kita tengok tu macam kita kata Albani ni menyalahi ramai ulama. Jadi kita tak boleh lah kata tak apa ni, Albani dia paling lewat, dia paling terkini. Sebab kesimpulan belum pun kita tengok kenapa dia ni. Tuan-tuan jangan baca buku Albani yang pendek-pendek tu, baca yang panjang-panjang. Buku yang pendek-pendek dia beritahu terus hukum sahih sahih, dia ringkas. Tapi buku yang panjang-panjang tu dia akan cerita kenapa saya cakap sahih. Betul. Di situlah kita nak tengok. Kalau ada ulama lain yang bincang, itu je. Bukan kita kata nak apa? Kita melihat. Sebab ada orang yang cuba buktikan dengan ilmiah. Bukan kata ada orang apa yang macam tadi lah, dia kata dan ini yang kita dah beritahu tadi, dia tarik balik pendapat dia, mana pasti dia telah buat salah. Ini konsep dia, memang dia buat salah. Dia yang kata, bermakna dia telah pun terbukti pernah melakukan kesilapan. So orang yang pernah melakukan kesilapan walaupun kecil, kita kena hati-hati. Itu aja. Tapi dengan syarat kita mampu dan berusaha mencari dengan sebaik-baiknya lah. Yang kita tengok sudah lalu je, tengok lebih kurang tak boleh. Ataupun tengok Albani jawab pendek, dia jawab panjang betul, mudah sangat buat kesimpulan. Kita tengok, cuba. Dan ini paling penting, kadang-kadang Albani ada menyalahi pendapat ulama salaf yang awal dalam bidang hadis. Inilah yang menyebabkan ada orang kritik dia. Walaupun kadang-kadang dia ditokong oleh ulama lain sebagai situasi. Ada hadis At-Tirmidzi kata hasan sahih, Albani kata sahih. So, seperti lalu orang tengok Tirmidzi ni siapa? Kurun ketiga juga, murid Bukhari, ulama terkenal. Albani kata menyalahi dia, nampak? So dia akan terus kritik. Seperti lalu dia akan lihat. Mungkin kita kata rupanya mungkin hadis itu telah pun dikritik oleh orang sebelum Tirmidzi. Contohnya bila kita cek balik, oh patutlah macam hadis azan tinggal bayi, Tirmidzi kata sahih. Tetapi ramai ulama dia sebelum dia telah pun menolak hadis ini. So Albani tidak, bukan orang yang pertama kata sahih. Sebelum tu dia ikut, cuma dia kata hasan. Kemudian dia tarik balik, dia mengikut ramai lagi. So rupanya bila kita buka balik, rupanya ramai yang menyokong Albani. So bukan bawa benda baru pun. So tak boleh marah. Tak boleh kita kata menyalahi dia, tapi berhujah. Dan kadang-kadang situasi pertama, situasi kedua, kita buka hadis, Albani menyalahi ramai ulama salah. Ulama-ulama besar semua kata doa, dia kata sahih. Ini juga wujud. Ini wujud hadis yang didaifkan oleh ulama-ulama yang hebat di kalangan salaf seperti Bukhari, Ahmad semua, disahihkan oleh Albani. Tapi kita tengok ada juga orang yang kata sahih sebelum dia, seperti Ibn Hibban, Al-Hakim, tak kesorangan juga. Tapi di sini kita boleh cek lah, kita kata di sini kita mengutamakan kajian salaf. Mana sekarang kita beri contoh satu hadis, siapa yang muntah dengan sengaja, siapa yang muntah dengan tidak sengaja, tidak perlu qada puasa. Siapa yang cuba muntah dengan sengaja, dia kena qada. Hadis dalam Abu Daud, dalam Nasa'i Kubra, Ibn Hibban, Al-Hakim semua, Ahmad, riwayat banyak. Hadis ini ulama salaf yang awal, kurun kedua, ketiga, ketiga semua tolak. Al-Bukhari tolak dalam Tarikh Kabir. Dia bagi sebab seorang rawi silap. Ini bukan hadis, ia kata-kata sahabat. Abu Dawud tanya Imam Ahmad tolak hadis ini. Ad-Darimi tolak hadis ini. Okey. An-Nasa'i tolak hadis ini. Tidak ada yang kata sahih. Tiba-tiba Ibn Hibban kata sahih, Al-Hakim kata sahih. Tuan-tuan, perempuan, jarak dia jauh, ilmu dia pun tak sama. Ibn Hibban dengan geng-geng Bukhari ni jarak dia jauh, walaupun tak jauh kurun, tapi jarak ilmu dia jauh. Tiba-tiba hadis yang tidak pernah disahihkan, Pak Ibn Hibban timbulkan.
Al-Hakim timbulkan. Kemudian disambut oleh ulama moden, termasuk Syekh Albani, termasuk Syekh Sa'id An-Naud, termasuk orang lain. So dalam kes ni, kalau kita nak kaji betul-betul, nampak tak seimbang tuan. Ulama salaf yang awal, yang hebat, yang hafal hadis semua, yang tahu keadaan semua, dia orang tolak. Kenapa Ibn Hibban, Al-Hakim, termasuk Albani kata sahih? Kalau kita nampak tak seimbang. Kalau kita kaji balik kenapa mereka tolak, kenapa mereka terima, kita akan dapati lain sebab-sebab ni. Dan saya sendiri, bila kita tengok benda tu, kita melihat kekuatan hujah ulama salaf dalam mengatakan ini bukan hadis yang sahih. So dalam hal ni, saya terpaksa kata Syekh Albani kita hormat, tapi pendapat dia nampaknya telah menyalahi ramai ulama salaf. Bukan dia saja, Ibn Hibban juga silap, Al-Hakim juga silap. Al-Hakim sendiri terbukti dia yang kata dalam buku dia yang lain, tapi dia tak ikut dalam buku Mustadrak. So ni kita panjang dulu. Kalau kita boleh buat waktu lain. Kita nak ceritakan bahawa ia wujud bagi orang yang mencari dan mengkaji. Orang yang tak cari, dia akan buat satu kesimpulan. Albani sama macam Bukhari, sama macam orang kan ikut masalah hadis, sama, kenapa nak lain-lain? Ini orang yang tidak melihat laluan tu, sejarah. Masalah hadis bila tuan-tuan muncul kurun keempat, ulama hadis yang hebat-hebat tu kurun ketiga, kedua, awal lagi. So kalau tuan-tuan balik pada mustalah, kena balik lagi belakang lagi, sumber kajian. Itu dari segi tu. Sebab tu kata wujud benda ni walaupun tak banyak. Sebab itulah tak hairanlah bila tuan-tuan tahu benda ni, patutlah ada orang kritik Syekh Albani. Patut. Saya bukan nak kata tuan-tuan terima benda, tapi ada kekuatan juga lah. Bila dia kritik tu, rupanya sebabnya ialah ni. Ya. Kalau tuan-tuan compare, tak boleh nak compare lah. Ya. Walaupun Albani hebat, tapi dia tidak boleh melawan kehebatan ulama awal. So daripada sudut tu pun orang dah boleh kritik. Okey. Kemudian ini satu lagi, ini yang ketiga dan terakhir, bahasa yang keras. Albani memang kita akui, kita tak boleh tipu dari kita. Kita baca buku dia, memang dia keras, tajam kata-kata dia. Diakui oleh murid-murid dia sendiri, dinasihatkan oleh kawan-kawan dia sendiri. Kita tak kisah kalau dia marah dekat orang yang memang jahat, tapi kadang dia marah sebab pendapat tak sama kepada orang yang baik. Macam Dr. Bakar Abu Zaid memang kena lah dengan Albani. Albani marah, tulis dalam buku. Sebab Dr. Bakar Abu Zaid ada benda tak setuju dengan Albani, tapi Dr. Bakar Abu Zaid cukup jaga, sebut Syekh Muhajir. So kita tengok tu, kita kalau kita di pihak yang tak suka Albani, kita cek hati, kita marah. Janganlah keras sangat. Kalau Syekh Albani masih hidup, kita kata kat dia, sabar je. Mana mungkin Syekh betul, tapi sabar. Sebab benda ni berlaku di zaman Syekh Albani, orang nasihat dia. Begitu juga Syekh-Syekh yang lain. Dan saya pernah belajar dengan Syekh Sa'id An-Naud. Saya tak mengaku dia sebagai Syekh saya dalam keadaan yang sebenar. Ada orang tu sebut kita anak murid Syekh Sa'id, tak. Kita pernah belajar dengan dia 3 tahun. Tu dia. Nak kata Syekh tak Syekh nombor 2. Kita pernah. Dia, anak murid dia yang kanan-kanan tu, pernah nasihat dia pernah tulis satu buku yang kasar. Tapi anak murid dia kata, Syekh jangan buat macam ni. Syekh Sa'id tu, jangan buat macam ni. Kalau kau buat macam ni habis, maka dia pun simpan. Dia tulis lah, tak ada cakap. Jadi, tapi dah Syekh Albani dah meninggal, kita tak dapat nak tegur dia, kan? Tapi benda tu wujud dalam buku. So kita lah kena pandai. Kita kata benda ni jangan kita jadikan sebagai bahan utama untuk cari benda ni. Kita pun kata Syekh ni teruk, kenapa ni Albani kata dalam buku dia. Kita duk cari yang tu je. Kita duk cari kata-kata yang keras. Dan inilah yang menyebabkan dalam kuliah dia, dalam penulisan dia, menyebabkan ramai orang marah dia, termasuklah orang yang baik dengan dia. Sampai ke tahap macam sedih lah bila ada orang yang betul-betul tak suka dia buat kamus kata-kata kesat Albani. Orang yang buat kamus tu memang sengaja nak cari salah Albani. Dia memang tak suka. Tapi kita persoalan kita ialah, kenapa sampai dia boleh ambil peluang buat benda tu? Persoalan kita. Sebab tu ada anak murid saya, ada orang rakan-rakan Syekh Albani mempersoalkan, kenapa Syekh di masa dia hidup lah, kenapa Syekh bagi peluang sampai orang ni boleh buat
kita kena jaga. Kita tak boleh contohi benda ni. Kita kena hati-hati. Sebab kita tak boleh marah orang yang buat tu. Dia memang tak suka. Dia memang tunggu masa je. Silap sikit, buat buku. Panggil dia macam tu. So kita jangan buat silap. Jangan bagi peluang untuk orang yang macam ni. Itu pengajaran kita ambil. Ini yang berlaku. Siapa nak nafikan benda ni, tak dapat nafi. Sebab ada dalam buku. Kita baca. Saya tak mau baca tuan-tuan. Tak syok lah. Kita bukan nak cerita benda-benda tak elok. Lepas ni membuka ruang, kita bilang tadi, untuk pihak Zogja menjatuhkan kedudukan beliau dan membuka ruang. Jangan buka ruang, tapi berlaku. Dan beliau kadang-kadang membuat andaian dan tuduhan yang tidak berkaitan. Ini berlaku dalam buku dia. Orang marah tuan-tuan, macam kita. Kita marah atas isteri kita. Satu bab. Kita kait habis bab-bab lain. Macam dia juga. Isteri kita marah kita. Marah sebab apa? Sebab lewat balik cerita pasal baju tak tidai lah apa. Dia masak tak makan lah. Tak ada kena-mena. Ini manusia. Kita kena marah isteri kita. Marah-marah peringat lama. Jadilah benda tak corong. Saya Albani, manusia. Dia tulis. Kadang-kadang dia cerita, dia buat andaian. Berdasarkan apa yang dia, orang cerita kat dia, dia pun ini spekular. Dia buat andaian. Orang cerita kat dia. Dia pernah kata kepada seorang muhadis sekular. Macam mana muhadis sekular? Tapi orang yang cerita tu berjaya bagi gambaran sampai dia kata ini al-maniyyin sekular. Lepas tu dia kata hadimus sunnah min ad-dakhil, menghancurkan sunnah daripada dalam. Menghancurkan sunnah daripada dalam. Orang ni muhadis tu ada kitab hadis. Tapi bila silap maklumat sampai dia sebab ini menghancurkan sunnah daripada dalam. Orang catat. Ini bahaya. Kesilapan ni kita minta tak berulang. InsyaAllah pada murid-murid dia dan juga pada kita yang belajar hadis, jangan berulang benda ni. Kadang-kadang benda kecil je, tapi dia besar kan. Ini diakui oleh macam syekh-syekh yang Saudi yang kritik dia, ramai yang memuji dia. Tapi kena bila dia marah kena. Bila kena sedih. Kita tengok sampai ada anak murid dia kata amat menyedihkan hati kami lah. Benda ni ada dari tak boleh nak cover. Kami murid dia amat menyedihkan kami. Benda ni ada. Dan yang paling teruk daripada tu ialah murid dia pula yang lebih-lebih. Ini ada. Bila Syekh Albani kena rat, kena hentam, dia orang ni pula tulis buku lebih dekat lagi. Ini yang berlaku, sedih tadi orang. Sampaikan itu tak pernah dah mula dah. Dah mula masuk benda tak kenaan apa. Anak-anak murid dia pula benda muda, semangat. Ada yang tulis lepas dia mati, dia tak dapat nak tegur. Macam-macam jadi. Ada setengah anak murid dia, bila orang tegur Albani dia kata apa? Ini semua benci kepada dakwah salafiyah, benci kepada dakwah sunnah. Baru orang tegur sikit dia benci lah. Dia buat satu propaganda. Ini geng-geng ni memang macam ni. Kita ni juga kan, kalau kita nak hantar orang, dia memang macam tu. Kita buat satu gambaran, orang tengok jadi nampak ni anak murid dia. Kita kata sayang lah, dia mewarisi ilmu ataupun sikap yang tak sepatut dia warisi. Sepatut dia warisi kebencian, kegigihan, kesabaran. Okey. Dan topik yang kecil dia berusahakan satu. Dan juga bahasa keras ada lagi. Ini biasa tidak ada kita menolak kajian Albani hanya kerana kesilapan. Sikit je berbandingkan dengan betul ulama kata kalau orang alim tu banyak betul, sikit salah tu alim betul. Pendapat beliau tepat dulu diambil, tepat tinggalkan tanpa melihat berbahasa itu sesuai. Jangan ambil bahasa itu, ambil poin itu. Dan setelah-setelah tu pandai-pandai lah edit. Sebut diambil setelah apa diedit kan, ada dalam bahasa Arab dia panggil kita farruf kan, dia edit kan. Janganlah ambil. Setengah orang dia ambil tu, kita buat lain dia ambil, terambil, copy paste ayat-ayat yang Allah. Kita tengok subhanallah. Sebab Albani kadang-kadang dia buat kesimpulan. Dia kata ni ta'zub. Dia kata. Sebab apa? Sebab dia sangka je macam lain. Rupanya orang tu buat macam lain. Itu je. Tapi dia terkeluar kataan tu. Orang tu duduk copy paste tu. Ini ta'zub ni. Inilah dia orang yang ta'zub. Jadi berdasarkan tu, orang kata kesilapan sedikit. Sayang. Buat kesimpulan,
Sebab positif dicontohi dalam pembinaan peribadi, tak dapat tidak, pengkaji perlukan kegigihan, ketelitian, kesabaran dan sebagainya. Kekurangan kesedapan dijauhi tanpa menggunakannya untuk menjatuhkan maruah. Kalau semua macam mana Imam Az-Zahabi terus sebut dalam Syiar A'lamun Nubala, kalaulah silap sikit kita tolak, habis ulama semua kena. Silap sikit tolak, silap sikit tolak. Habis dia kata. Sampai tabi'in mentolak habis. Sebab tabi'in ada pendapat dia yang agak lain. Seperti contohnya Mujahid, murid Ibn Abbas, Zahabi sebut dia ada pendapat dia yang kita tak terima. Itu ya. Dia kata apa ni, terus tolak Mujahid. Habis tolak Mujahid. Ibn Abbas punya ilmu habis, dinakalkan oleh Mujahid. Dan dia tidak bawa benda baru. Ini penting, saya nak beritahu, saya nak tegaskan, saya nak pertahankan. Dia tak bawa benda baru, dia menghidupkan balik kajian tu. Pasti ada kekurangan, kesilapan manusia, tapi dia bukan bawa benda baru. Ini penting kerana apa? Ada orang yang anggap Albani bawa benda baru. Bila kita beritahu hadis ni, Albani kita bawa Albani kenapa? Albani benda baru. Kita pula, sebab kita yang silap, tak check apa Albani kata, kita tanya kita, siapa lagi ulama kata baik? Kita kata Albani seorang, kita yang kalah. Dan ke Albani dah beritahu dah siapa yang kata hadis baik, apa hujah dia. Kita tak baca, kita tak tulis, kita bersebut Albani kata baik. Dah, kita harap orang terima terus gitu. Apa kata kita guna? Hadis ini telah pun didhaifkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibn Hibban, dan disebut oleh Albani, dan dia juga kata baik. Orang dengar, lain sikit ya. Dan dia tak boleh marah. Baru ni marah Imam Ahmad, Ibn Hibban, baru ni marah. Kadang dia tak kenal pun, tapi baru ni marah. Ini imam-imam. Jadi kita ada golongan macam tu. Dia kata Albani bawa benda baru, maksudnya ialah pendapat Albani tak dipakai. Itu satu hal. Satu hal lagi, orang yang taksub pada Albani menolak kajian lama. Semua lama, Albani lah yang bawa benda baru. Lain pula lah. Tentang kalau faham maksud saya, ialah orang yang taksub pada Albani, dia kata Albani bawa benda baru. Tak, no, dia buat benda biasa, benda yang telah pun ada, cuma kita tak dapat bawa, dia berjaya bawa. So dia hebat, kita tak tentu, kita nak mengikut dia langkah. So barulah insya-Allah kita boleh samakan balik fahaman tadi bahawa ulama salaf itu memang hebat dalam ilmu hadis dan juga dalam mana-mana ilmu. Cuma kita tak nampak dekat mana hebat. Macam hadis untuk ilmu sandang Cina juga. Rasulullah wala bisin. Ada orang cuba kata dia sahih. Rasulullah ilmu wala bisin. Ada orang cuba kata dia sahih. Kita pula dijawab, ini palsu. Albani kata palsu. Dia memang tak guna Albani. Kita satu je saya tahu. Albani je lah saya tahu. Sedangkan Ibn Hibban dah kata palsu, Imam Ahmad dah kata palsu. Tak ada nama-nama buku ulama silap. Tak payah beritahu Albani pun dia dah terkejut lah, kalau dia kenal lah. Barulah kita kata, dan Albani menyebutnya dalam buku ada hadis palsu. Bermakna Albani tidak membawa benda baru, dia menguatkan benda itu. So Allahu'alam, cadangan saya lah, bahawa kita perlu bentangkan dengan agak panjang lebar kepada orang, supaya orang tidak akan silap. Ini pandangan saya lah kan. Semata-mata bergantung pada kajian Albani, sikap yang boleh dilakukan oleh masyarakat awam. Maksudnya ialah orang yang tak mampu gaji, tak ada masa, tak ada kemampuan, sibuk sangat semua. Tapi kalau orang contoh dah boleh mula mengkaji, boleh mula membaca, kena baca banyak sikit, jangan hanya semata-mata baca buku Albani. Itu maksud saya. Dan sekiranya kajian Albani tidak sama, ini satu lagi, sekiranya kajian Albani tidak sama dengan pendapat ulama salaf, maka ia dilihat dengan teliti. Kalau betul kita boleh buktikan pendapat dia ni lain daripada salaf yang ramai, kita kena tengok balik. Jangan kita kata itu ulama dulu tak jumpa, Albani jumpa. Ini ayat yang nampak sangat pro, semangat ya, kita cakap macam tu. Jangan cakap macam tu, kita tengok dulu. Kalau sama tak apalah. Baik. Dan lagi kedudukan murid-murid Albani berbeza. Ini juga penting. Mereka tak sama macam Albani, walaupun macam hebat. Kita kena jaga-jaga. Ada yang hebat, tapi ada juga yang menggunakan nama murid Albani untuk melariskan buku. Ada yang guna nama untuk beritahu pendapat dia kemas. Pasal apa? Sebab murid Albani.
Contoh kalau tengok senarai murid dia yang awal, ramai orang tak kenal. Tapi murid dia yang popular tu ialah yang kemudian, yang banyak beli buku, yang tak beli buku. Jadi ada banyak. Dan ramai juga ulama kata dia tak ada anak murid, kan? Itu yang belajar dengan dia, kan? Kalau kita pernah sekali hadir kuliah Albani, anak murid sekali. Sebab tu kadang-kadang kita ada setengah orang macam tu, dia kata saya anak murid ulama sekian-sekian, sebenarnya berapa kali beri sekali. Jadi nak mengaku malu kita ni sebenarnya, kan? Kalau sekian sudah kenal, pergi rumah apa semua, di anytime boleh jumpa, macam ulama-ulama yang betul-betul, tak barulah berani kita mengaku. So hati-hati, jangan kata ini murid Albani sama macam Albani. No, tak sama. Kita kena tengok. Dan ini pengalaman amat diperlukan. Okey, ini kesimpulan kita buat. Sikap terbuka perlu dalam kajian hadis. Jangan sempit. Sampai kata penutup segala ulama hadis ialah Albani. Macam tu juga zaman Suyuti, penutup segala ulama hadis Suyuti. Lepas tu ada lagi penutup lagi. Itu ayat je, bukan nak kata tutup, kan? Ayat penutup segala ni di zaman Ibn Hajar penutup Suyuti, lepas dia Suyuti pula. Orang dia pula tak setuju. Jadi itu semua ayat yang kita nak puji dia, tapi jangan jadi hakikat. Okey. Dan jadi alhamdulillah, saya minta maaf kalau saya macam ni tuan-tuan, saya tak boleh serius. Saya macam ni lah, tak boleh bohong. Dan saya buat benda ni berdasarkan beberapa rujukan dan juga apa yang telah saya baca. Dan antara buku dia yang utama ialah buku-buku murid-murid Albani sendiri lah, dan juga buku-buku Albani yang menceritakan tentang dia, dan juga daripada kuliah-kuliah dia, kuliah-kuliah orang lain, supaya kita dapat insya-Allah beri yang lebih adil pada topik ni. So harap berikan faedah kepada tuan-tuan, insya-Allah. Dan saya bukalah kepada pandangan soalan. Bukan semesti saya jawab juga. Ini ramai hebat-hebat datang ni, kita pas-pas saja. Saya jadi moderator. Tanya pendapat yang dialog antara Syekh Albani dengan Syekh Khairul Mu'taqin. Apa pendapat anda? Orang tahu Syekh Albani pernah dialog dengan Syekh Bufi, tapi saya tak tahu detail. Allahuakbar. Tak tahu detail apa yang dia dialog. Cuma dia ada beza pendapat, terutama disebabkan kritikan dia terhadap buku Fiqh Syekh Bufi. Dan Allahuakbar, saya tak tahu detail bagaimana dialog itu berlaku, di mana, apa cerita, bagaimana kesudahannya. Saya tahu dialog itu pernah berlaku. Untuk yang lain boleh bagi jawapan, silakan. Semua tawaduk. Kes yang di mana satu hadis itu disahihkan oleh Bukhari misalnya, dan Albani kata daif atas alasan misalnya ada cacat dalam perawi. Jadi saya di mana dapat Albani dapat bukti di zaman moden ini yang tidak nampak oleh orang Bukhari di zaman itu. Itu antara yang dikritik terhadap Albani lah. Tapi cerita dia Syekh Albani sikit je dia kritik hadis Bukhari Muslim. Di mana seorang muhadis yang lengkapkan buku dia, Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi, dia lengkapkan buku Albani. Dia kata bagi dia Syekh Albani kritik sikit je, dan kritikan Syekh Albani adalah ijtihad untuk terima ataupun tolak. Tapi dia lebih cenderung kepada kekuatan Syekh Bukhari dan Muslim lah. Syekh Bukhari dan Muslim, kekuatan. Sebabnya kalau kita lihat, memang bukan Albani orang pertama kritik Syekh Bukhari, juga Tuhan. Dan yang kedua, ramai ulama yang menerima Sahih Bukhari dan Muslim. Hatta Bukhari pun bila dia siap buku tu, dia tunjuk kepada guru-guru dia, Syekh Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Ma'in semua. Dia orang kritik 4 hadis daripada banyak-banyak. Ada 4 dia orang tak setuju, tapi dia tak beritahu dia apa. Jadi sekarang ni mana dari segi penerimaan ulama zaman-zaman, bila Bukhari kata sahih, kita jangan nampak Bukhari kata sahih, tapi Bukhari dan ulama lain yang setuju dengan dia. So mana kekuatan. Bila mana Albani nak kata dhaif, kita perlu lihat dengan teliti. Macam kita je, tengok elok. Tapi secara dari segi kekuatan kuat pada sahih. Allahuakbar. Sebab ni zaman-zaman ulama salaf untuk Allahuakbar. Tapi itulah kita kata.
tak boleh buat kesimpulan lah, macam mana betul tak betul. Tapi yang saya sedih tu kadang-kadang tengok setengah buku, saya tak setuju pendapat peribadi dia. Dia disebut hadis riwayat Bukhari dinilai sahih oleh Albani, hadis riwayat Muslim dan dinilai sahih oleh Albani. Kenapa nak cakap macam tu? Albani pun tak cakap macam tu. Penulis tu terlampau nak beritahu Albani stop sampai dia perlukan pengesahan terhadap Bukhari dan Muslim semua tadi. Dia tulis riwayat Bukhari dan disahihkan oleh Albani. Ini tak tepat. Sepatutnya kalaulah dia nak kritik baru dia sebut sebab satu ulama zaman dulu tak buat sekali. Tak buat sekali. Kekuatan yang ada cukup kita sebut Bukhari Muslim. Saya heran lah tengok tulis tu. Semua dia nak refer kepada Syekh Albani. Syekh Albani tak buat macam tu. Syekh Albani tak buat macam tu. Dia sebut Bukhari Muslim. Lebih daripada Syekh ni. Itu pandangan pribadi saya. Bagaimana disebutkan dengan Syekh Albani tidak ada Syekh, tidak ada guru, betul tak? Dan saya dia dapat juga satu artikel daripada doktor atau dia tak pernah baca lah, Dr. Dia Haddad, Contrast to the Chief Innovator of Our Time. Saya baca mungkin boleh terang sedikit dua tadi. Dan nombor tiga, kenapa di Malaysia ni, saya baru tahu Albani tahun lepas saja. Kenapa tidak popular di Malaysia Albani? Mungkin saya bukan sudah pada saya lah apa-apa. Tapi saya dengar Albani nampak banyak legit di Malaysia. Mungkin 10 tahun. Popular tu Allah bahawa mungkin sebab kita dalam bidang yang lain kan. Mungkin sebab tu yang pasal tak ada share tu share dia sikit. Orang kata yang murid-murid dia kata share dia ada sikit dan tak seperti tempat-tempat lain yang banyak guru. Dan apa tu, Syekh Imam Nawawi sendiri pernah sebut bahawa dia Syekh Albani ada dan mendapat ijazah sanad dari segi untuk menyampaikan hadis ada, tapi sikit. So sikit kan menyebabkan orang percayaan tu je lah. Tapi sebenarnya bagi saya, lihat pada tulisan ni lah. Di zaman sekarang sanadnya pun kena tengok juga. Sanadnya adakah masuk kita sanad tu, semua kitab hadis kita nak belajar, kita kena ada sanad daripada kita sampailah kepada penulis ni. Orang panjang kan, kita guru kita, saya pun ada sanad Sahih Bukhari daripada saya sampai Imam Bukhari, memang panjang. Guru saya, guru dia semua sampai, bukan itu masuk sanad, itu untuk dapatkan satu insya-Allah satu keberkatan. Tapi sanad yang sebenar adalah yang telah ada dalam buku tu, telah dibukukan dan di Bukhari kata ini sanad aku, Muslim kata ini sanad aku, Abu Daud ini sanad, itu yang masuk sanad ini tadi. Ya, jadi janganlah kita nak katakan kita perlukan sanad sebab kita lalah orang tak baca kitab, orang tak belajar. Nak belajar kalau sanad tak belajar, ada belajar satu buku je, itu je yang kita ada sanad. Ya, contoh itu. So Albani ada guru dia, tapi tidak ramai. Itu yang murid dia sendiri akui. Itu bukan satu kekurangan lah bagi saya. Ya, satu, kalau ada lagi bagus, kalau tak ada pun tak apa. Itu je. Karya dia pun membuktikan dia menggunakan hujah. Ya. Kita ambil buku, kita compare lah. Betul saya kata, tengok dekat mana Albani silap. Katalah dia kata, berkata Zahabi dalam bukunya Mizanul I'tidal. Cek lah buku tu. Kalau kita mampu suruh orang yang mampu cek, betul tak kata-kata ni ada dalam buku tu, nak buktikan Albani ni amanah. Itu yang kita kena buat. Kalau betul silap, kita beritahu sebenarnya silap perkataan ni, kata yang sini. Itu je. Kita tak payahlah kata ini semua adalah alasan untuk menolak total. Alasan dia tak ada share. Jadi dah kata kan, maksud dia adalah satu fahaman tarekat. Syekh itu bukan syekh hadis, syekh tarekat. Memang tak ada. Memang Albani tak ada syekh tarekat. Itu betul. Next syekh. Sudah. Nak baca yang ada di dalam
Ada ni dia ada civil, ada dia orang Sabani, orang Syarikat lah. Jadi dalam itu macam kalau nak panggil orang elektrik, semua nilai mekanik dia tak boleh. Dia bukan dalam hadis. Yang mula tadi tu ada seru sangat. Dia kena buat penilaian promo sini digunakan proyek yang tak betul lah. Dia nak gunakan yang safe tak safe, sama dia pun tak kenal dengan dan itu ni. Saya rasa betul lah apa ni kata penilaian yang diberikan oleh ulama-ulama macam Abu Dhafni, macam apa ni Abu Salih Al-Nahud, Syekh Al-Nahud, ulama-ulama lain ataupun ulama yang bukan daripada aliran salah tidur yang berdiam tadi dalam dalam hadis jauh boleh kita terima daripada hadis ini. Itu pun syarikat dia. Dalam syarikat saya rasa mekanik pun kalau dia punya anak murid ramai dia kasih fikir banyak dia akan jadi fikir. Allah khairan, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama tentang hadis yang dikatakan Al-Albani rahimahullah ta'iskan dalam Bukhari dan Muslim. Adakah di sana Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis musnad atau hadis mu'allaqah? Itu sekian. Dan yang kedua tentang pengajian secara bersanad. Kebanyakan orang mengatakan pengajian secara bersanad adalah sebagai berkah, buka usul silah dan sebagainya. Maksudnya orang kata kalau mengaji tak sanad pun tak apa zaman sekarang sebab sanad ada sanad Bukhari dan sebagainya. Itu dari sudut riwayat. Tetapi bagaimana pula dari sudut riwayat dan hadis? Sebab kalau kita tengok fokus pada kutub kisah ataupun kutub kisah paling kurang, dia merupakan dalil bagi mazahib yang berbeza. Mungkin kat tempat ni macam ni, kat tempat ni macam ni. Jadi kalau satu orang tu mengaji tak bersanad, dia berpada dengan baca sendiri, dia tengok hadis yang kita nampak mutanaqibat antara satu sama lain. Jadi menyebabkan dia keluar dengan keputusan-keputusan syarqah yang agak menyendiri dalam masalah. Jadi saya minta Ustaz tolong perincikan tentang maksud mengaji secara bersanad itu untuk kita dapat dirayah dan faham daripada hadis, terutamanya dalam mengeluarkan keputusan syarqah. Soalan ketiga tentang bagaimana kita bermuamalah dengan buku atau kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebab kenyataan tadi daripada pihak Ustaz mungkin saya salah faham tentang orang awam, mungkin mereka berpada kepada tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah dan orang yang boleh mengkaji. Apakah yang ditarifkan dengan boleh mengkaji? Adakah dia dah baca buku yang terjemah yang dijual di pusat Indonesia dan sebagainya, sampai dia mahir dengan ilmu takrif dengan mustalah hadis dan sebagainya. Kemudian untuk orang awam, kalau berpada dengan takrif Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai contoh dalam film ini, dia menceritakan tentang hadis wafil bab an fulan. Imam Al-Albani rahimahullah di dalam mukaddimah kitab dia film ini, dia kata lam ahli bi takhrijihi. Adapun hadis-hadis bab yang Imam Al-Albani kata Syekh sendiri kata wafil bab an fulan lam ahli bi takhrijihi. Aku tidak mentakhrijkannya kerana dia memerlukan kepada maksud berlaku waktu berlaku waktu talilan. Jadi bila begitu keadaannya, maksudnya Sa'id Sunan Tirmizi dan ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tidak boleh ditulis secara bulat-bulat oleh orang awam. Jadi sekarang macam mana yang kita nak lakukan dalam apa kata dalam nak bermuamalah dengan kitab Syekh Al-Albani, terutamanya kepada orang awam? Adakah kerana mereka orang awam mereka boleh pegang itu dia makna itu, dan orang yang dikatakan mengkaji itu apakah kriteria mereka sehingga melayakkan mereka untuk itu? Allah Baca soalan. Mungkin saya jawab apa yang saya ingat lah. Saya tahu soalan yang bagus. Sebab dia cerita pasal macam mana nak praktik. Saya cakap teori tak boleh untuk praktik. Bagi saya wallahualam tentang apa tu wakil bab tadi, memang dia begitu, tapi sebenarnya kita melihat bahawa wakil bab ni telah pun ada dalam buku lain. Maknanya bukanlah maksud Syekh Al-Albani tu dia tidak mengkhususkan dalam buku tu.
Sebab dia bagi komen dalam buku silsilah, dalam buku lain semua, Irwa semua dia dah sentuh. Dan bukan maksud dia tak ambil perhatian tu, dia tak mampu sebab yang lama, tak. So kita kena faham hadis-hadis yang dalam Tirmizi tu disebut wasl bab tu ada. Macam dalam surat Tafsir dia sebut ada banyak hadis daripada sekian-sekian ada, dan benda tu wujud. Jadi makna bukan maksud Syekh Albani tu tak tahu benda tu. Kita tak kata dia maksud lah, tapi dia tahu, tapi dia tak fokus kepada yang tu. Yang kedua, dia bagi takhris dalam buku-buku tu pun berdasarkan buku dia yang dulu, buku dia yang lain. Jadi sudah semestinya dalam buku-buku dia yang panjang tu dia cuba cari dan cuba temui. Saya rasa makna tak adalah kita kata memang saya setuju sangat kita tak boleh ambil bulat-bulat. Itu memang betul. Itu kesimpulan yang kita bagi tadi. Siapa-siapa saja, bukan Syekh Albani, siapa-siapa saja kita tak sembang bulat-bulat. Tapi bagi orang yang beginner, saya terpaksa cakap step by step. Macam saya, kalau orang tanya saya apa, saya tak suruh orang baca buku Sahih Bukhari, tak. Kita suruh baca buku Riyadhus Shalihin. Contoh. Dalam masa yang sama kita bagi peringatan, kalau ada masa belajar lagi. Itu bagi saya tu logiknya lah. Kita cakap ke orang yang mampu. Tapi mampu tu maksudnya ialah mampu melihat kajian lain. Kita taklah cakap mampu dia mesti orang yang telah pun hafal mustalah hadis, telah pun tahu itu semua. Itu pakar. Yang mampu melihat ni ialah pertama dia boleh tanya pada orang yang dia rasa mampu. Okey, dia tanya, dia ada kawan-kawan dia, ni geng-geng PhD master dia, ada kawan-kawan dia. Dia tanya. Itu mampu bertanya, mampu membaca, melihat. Kalau dia nak ambil pendapat hadis, kan? Okey, kita jumpa orang yang tak puas hati dengan Albani, dia nak ambil pendapat Tirmizi, silakan. Memang ulama pernah buat macam tu. Ambil pendapat Tirmizi, tak ada masalah. Beginner, kita kena bagi dia benda yang dia boleh faham. Tapi bila kita jangan tinggalkan dia, kita bagi. Sebab tu ilmu ulama dulu dia berterusan, dia tak macam sekarang. Saya setuju pengajian bersanad ni perlu dari segi kita nak belajar betul-betul. Tapi masalah sekarang yang dipraktikkan bukan pengajian bersanad untuk dapatkan tu, nak dapatkan berkat sahaja. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Bukan nak dapatkan. Sebab kadang dia ajar bukan kitab hadis yang utama pun. Oleh orang yang bersanad ni, dia ajar kitab dia. Semua kitab dia dapat dari guru dia. Itu aja. Pengajian bersanad ni bagi saya pernah wujud dulu di zaman dahulu, di zaman awal. Kemudian lepas tu dah makin panjang sanad dia. Ulama menjaga naskah. Bila naskah tu dah ada, ia adalah satu benda yang amat bertuah bagi kita. Kan kalau kita kata zaman Zahabi dah panjang sanad, kan? Kemudian zaman kita lagi lah panjang. Maksud penjelasan tu apa? Adakah maksud guru tu perlu ada sanad? Dia sahaja yang boleh ajar kita hadis. Sebab kita yang kita faham ialah orang yang mampu mengkaji hadis tu berdasarkan banyak kajian. Kan? Kalau nak ajar hadis Sahih Bukhari, takkanlah seorang orang tu yang tahu berbahasa Arab, yang boleh baca Fathul Bari dan juga banyak Fathul Bari ke apa benda, boleh buat satu kajian, dia prepare untuk dia buat kuliah. Takkan tak boleh mengajar. Semata-mata kerana tak ada sanad, dia tak boleh terima. Sebab dia akan menstopkan, dia menstop pula, menghentikan kan. Sebab ada orang dia buat alasan sanad ni untuk bagi dia seorang dia yang boleh ajar. Dia takut manusia macam-macam. Akhirnya tak ada pengajian. Sebab apa? Berlaku di Jordan, tempat saya mengaji, bahawa ada seorang syekh ni dia ada sanad, barulah berkat. Apa yang berlaku, dia ajar kitab tu sahaja. Dia tak dapat jadi sebab tak ada sanad. Dan murid-murid dia tak pergi dah tempat lain, hanyalah pergi ke tempat tu. Sebab itulah yang berkat, yang ada sanad, yang tidak ada. Saya rasa ulama hadis yang tulis kitab syarah hadis, mereka tahu bahawa kitab mereka ni akan ditemui oleh orang yang akan datang. Dia orang dah cerita habis-habisan. Saya rasa orang yang baca Fathul Bari, walaupun tak dapat penerangan, tapi dia faham bahasa Arab, dia boleh kaji, dia faham masuk dalam Fathul Bari, Riyadhus Bukhari. Saya rasa nampak dari segi logik itu lah. Hatta peserah hadis tak boleh mesti tak ada sanad, kecuali beberapa orang yang memang berjaga, yang pergi ambil sanad. Adakah kita tak pergi dia mengajar? Sekadar teori mustalah hadis pun tak boleh. Ana risau, takut alasan tu betul, nak dapat keberkatan, nak dapat dirayah, kan? Takut nanti jadi lain. Macam Quran, baca Quran, kita kata
Nak baca Quran kena berguru. Betul? Tapi tak baca Quran, tak jumpa guru. Tak baca Quran, takut salah, tak baca. Sedangkan ada hadis dia kata baca lah, semua angkat-angkat Itu makna takut jadi macam tu. Sebab saya jumpa orang-orang yang cakap dari sanad ni, banyaknya ialah nak beritahu mengaji dekat aku. Mengaji dekat aku sebab aku ada sanad. Mungkin dia confident, kita tak marah dia. Dia confident, kita respect. Tapi bukan dia sahaja yang boleh ajar. Sebab tidak. Dan satu lagi sanad, minta maaf satu lagi. Satu lagi, orang baca sanad, bukan sanad habis pun. Saya pernah jumpa orang yang ambil sanad daripada Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Dia ada sanad semua kutub sittah, semua masya-Allah kita ada kitab dia sendiri. Kemudian apa yang boleh dibahas oleh ulama bila dia datang Jordan, semua serbu hotel dia, duduk depan dia. Iqra, baca sikit, okey, ada suka. Baca sikit, okey, boleh. Baca sikit ya. Dapat jazah. Takkan nak baca sampai habis. Berapa ribu hadis. Baca sikit. Nampak baca betul. Nampak dia teruk lah nanti tu. So, macam saya dapat Sahih Bukhari. Saya dapat sanad Sahih Bukhari daripada saya sampai Imam Bukhari. Saya tak pernah habis baca Sahih Bukhari masa tu. Masa saya dapat sanad tu, terus dia kata, aku harap engkau akan baca Sahih Bukhari. Ini bagi pendorong untuk kau ambil sanad. Tak boleh dia kata hanya aku yang boleh mengajar Sahih Bukhari sebab aku ada sanad sampai Bukhari. No. Habis ya. Masalah akan berlaku. Kita tak boleh. Oh tak ada. Tak tambah. Menakan sudah 10 juga. Ya. Kita mungkin last question lah, soalan terakhir. Betul. Saya Abu tahu lah. Pertama ini berkenaan dengan masalah pendapat lah. Sebab masih dari Indonesia tu yang ada program hari ni, kebetulan saya duduk satu klinikal dengan ibu kawan. Saya tu dengan psikolog dan dia kita dia seperti aku juga banyak dari kita. Tapi bila dia nampak nama dia kritikan lah. Tapi bila dia nampak nama Al-Albani ni, itu saya nak tanya lah. Dia kata Al-Albani ni kalau yang dia faham, anak murid kepada Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Benaran. Saya tak tahu ni, saya nak fokus dia. Saya nak tahu apa kaitan itu. Dia kata ada kaitan dengan Wahabi semua. Mesti ada orang labelkan dia Wahabi masa dia hidup, tapi dia tak pernah jumpa mau doa kan. Jarak dia jauh lah. Tapi orang tu mungkin marah disebabkan sebab tadi lah. Sebab tadi macam Al-Albani kata hadis tu ta'if, sedangkan hadis tu dia duk guna selalu benda-benda tu lah. Maka di zaman dia pun dia dilabelkan Wahabi oleh puak tradisional mudah. Itu bukan anak murid lah. Tak ada. Jarak dia biasa. Jauh. tapi orang guna label tu untuk orang-orang yang cakap pasal hadis kan, cakap sunnah, ataupun orang yang keras dia. Dia kata Wahabi. Al-Albani memang ada sifat tu. So labelkan dia itu je. Tapi sayanglah bila dia buat macam tu, dia tak akan baca Rasul Al-Albani yang itu je. Tapi tak apa, dia cakap baca buku lain. Baca buku hadis. Tak salah. Kalau tak mau baca buku Al-Albani, tak salah. Semalam kalau ada silap, ada pengumuman kita berakhir, ada beberapa VCD yang akan dikeluarkan.